Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya minta kerjasama sedikit untuk berikan feedback jelas ataupun tidak suara saya. Okey, tak apa, tak ada masalah. Belum ada feedback lagi. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puji-pujian yang selayaknya bagi Allah. Mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin, dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, sahabat-sahabat saya sebelum ini telah pun membaca bab 1, 2 dan 3. InsyaAllah pada malam ini saya akan meneruskan dengan bab keempat daripada kitab Fadail Batiniyah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, Tembelang Batiniyah. Saya akan sambung daripada bab keempat dan kemungkinan besar akan mengambil lebih daripada satu sesi. Mungkin 2, mungkin 3. Wallahu a'lam bissawab. Sebab bab keempat ini dia berbicara secara khusus berkenaan dengan akidah batiniyah itu sendiri. Dan kita nak tahu apa ni orang percaya. Mungkin ada yang tanya, kenapa sidang kalam Ustaz Nudros ni tak habis-habis duk mengulang tentang batiniyah. Okay. Kami ada pegangan kami, yang mana kami percaya bahawa aliran batiniyah ini adalah salah satu stumbling block ataupun batu penghalang besar kepada kemajuan umat Islam. Kemajuan dari segi keagamaan dan juga kemajuan dari segi akal, fikiran dan juga kemajuan dari segi ilmu. Kita semua yakin dan tahu bahawa Islam agama yang benar. Tetapi saya yakin ramai juga terfikir apabila dia bergelumang dengan dunia, mendapati bahawa ada sesuatu yang seolah-olah menyangkak kemajuan umat Islam. Ada je yang menghalang kemajuan umat Islam. Bagi pandangan kami, salah satu sangkakan itu, sangka, bagi siapa yang faham maksud sangka, hadang, adalah aliran batiniyah itu sendiri, yang telah meresap masuk ke dalam akidah umat Islam, khususnya aliran tasawuf yang bertarikat. Dan kita tahu orang Melayu di tanah Melayu ni memang cenderung kepada hal-hal seperti itu. Jadi apabila racun-racun batiniyah ini masuk ke dalam akidah, dalam amalan kerohanian kita, maka sudah tentu dia ada kesan buruk. Dia ada kesan yang sangat buruk. Dan selepas ni Imam Al-Ghazali akan jelaskan kenapa bagi pandangan dia batiniyah ni adalah satu aliran yang sangat berbahaya. Dan sudah tentu kami berkongsi pandangan dengan Imam Al-Ghazali. Kami berkongsi pendirian dengan almarhum dalam isu ini. Baik, tanpa membuang masa kita terus masuk. Al-babur rabi' fi naqli madhhabihim jumlatan wa tafsilah. Bab keempat dalam menjelaskan mazhab batiniyah ini secara ringkas dan secara terperinci. Amal jumlatu, secara ringkasnya, fahuwa annahu madhhabun zahiruhu ar-rafad. Mazhab batiniyah ini, Imam Al-Ghazali kata, secara zahir dia kelihatan seperti Syiah Rafidah. Syiah.
Rafad ni maksud dia golongan yang menolak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman, ya, yang kita labelkan hari ini sebagai golongan Syiah. Secara zahirnya mereka kelihatan amalan keagamaan mereka itu, struktur pengamalan keagamaan mereka itu dia mirip dengan Syiah. Wa batinuhul kufrul mahad, tetapi batinnya adalah kekufuran yang total, ya? Nothing but kufur. Wa muftatahuhu hasru madarikil ulum fi qawli al-imam al-ma'sumi wa azlul uquli an takuna mudrikatan lil haqqi lama ya'tariha min asy-syubuhati wa yatatarraqu ila an-nazari min al-ikhtilafat. Jadi Imam Ghazali kata pembukaannya atau langkah pertama mereka, ataupun apa yang jelas berkenaan dengan mereka adalah hasru madarikil ulum fi qaulil imam al-ma'sum. Mereka menghadkan sumber ilmu kepada kata-kata Imam Maksum. Maksudnya adalah sumber keagamaan, ya, sumber kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sumber utamanya dan satu-satunya sumber sebenarnya adalah kata-kata Imam Maksum. Okey, imam yang maksum ini terlindung daripada melakukan kesalahan dan dosa. Itu nombor satu. Nombor dua, wa'azlul uquli an takuna mudrikatan. Dan mereka ni mengetepikan akal. Mengetepikan akal daripada tugasnya sebagai alat untuk mengetahui. Pada mereka akal ni tak penting. Akal ni bahkan bermasalah. Jadi sumber ilmu dihadkan kepada kata-kata Imam Maksum. Akal ni campak ke laut. Okay? Kenapa mereka campakkan akal ke tepi? Mereka berhujah lama ya'tariha min asy-syubuhati. Kerana akal ni dia ada masalah, dia ada syubhat, dia ada kesilapan sana sini, dia ada percanggahan. Wa yatatarraqu ila an-nazari min al-ikhtilafat. Dan ahli fikir sepanjang sejarah manusia, pemikir-pemikir, ya, banyak perbezaan pandangan. Sebab mereka dakwa kalau akal ni sumber ilmu yang betul, kenapa ahli fikir yang menggunakan akal, ya, mencapai rumusan-rumusan yang berbeza bahkan bertentangan dengan satu sama lain. Jadi mereka mencampak akal ke laut, kata akal yang tak boleh percaya, maka kita berpeganglah kepada Imam Maksum. Nah, Imam Maksum ni mungkin tak berapa familiar dengan bahasa orang kita. Kalau saya nak adapt kan, sesuaikan dengan konteks kita, kita kata wali, ya, wali yang maksum. Kita jarang guna lafaz imam, tapi wali yang maksum. Buang akal, dapatkan ilmu agama, kesejahteraan dunia akhirat dengan cara berpegang kepada seorang wali. Percaya apa yang dia cakap, jangan percaya apa yang akal kamu cakap. Jangan buang masa nak fikir-fikir tentang agama. Bila dah dengar mukadimah tu, bagi yang berfikir dia akan faham betapa pentingnya topik ini. Dua tiang batiniah ini, iaitu ta'assub dengan kata-kata Imam Maksum dan membuang akal. Semua orang yang berfikir tahu bahawa inilah racun yang akan menghancurkan apa saja tamadun dalam dunia ini. Ta'assub kepada manusia yang tidak maksum sebenarnya. Mereka dakwa maksum, imam-imam ni, wali-wali ini, ya, syekh-syekh ini maksum. Walaupun mereka tidak nyatakan secara langsung, tetapi itulah hakikatnya. Yang pertama, ta'assub kepada manusia. Nak sesebuah masyarakat dan tamadun itu hancur, mesti ta'assub kepada manusia. Kalau ta'assub kepada manusia, biasa, habis. Okay, tamadun itu akan hancur. Tengok apa berlaku dengan empire-empire silam. Okay. Kebanyakan kita kata atrocities ataupun jenayah-jenayah berskala besar dilakukan kerana ketaksuban pengikut kepada ketua yang dianggap sebagai sama ada dia ini penzahiran Tuhan, anak Tuhan, ataupun Tuhan itu sendiri. Kan? Sebagai contoh kita lihat ketika Japanese imperialism, ketika orang Jepun pada waktu itu tiba-tiba bersemangat untuk menjajah dunia, kan? Dan sehingga melakukan kezaliman-kezaliman yang luar biasa ke atas manusia, khususnya di Southeast Asia, ya, di Asia Tenggara, di Malaysia, di Singapura, ya, dan kezaliman yang mereka lakukan kepada China dan sebagainya. At the root of it, ya, pada akar
masalah mereka itu, mereka ta'assub kepada emperor mereka yang dianggap sebagai wakil Tuhan ataupun pengzahiran Tuhan ataupun tajalli Tuhan di atas muka bumi ini. Maka kalau emperor dia adalah pengzahiran Tuhan, maka rakyat Jepun, bangsa Jepun dikira sebagai anak-anak wakil Tuhan itu. Jadi mereka secara langsung sebenarnya mendakwa bahawa mereka berhak untuk menguasai alam ini kerana mereka adalah anak-anak Tuhan. They are special race. Ya. Lebih kurang macam ketaksuban Zionis, okay? Chosen people dan sebagainya. Akar dia apa? Ketaksuban kepada manusia yang sebenarnya tidak maksum tapi dianggap maksum. Tengok kesan buruk dia kepada masyarakat. Sama juga dengan Hitler. Mereka telah orang Jerman pada waktu itu memberikan status-status. Hitler ni bukan setakat seorang manusia, dia dah ada some metaphysical claims yang dia buat. Sebab Hitler ni dia banyak cuba mengembalikan tradisi kesyirikan Eropah, ya. Sebab dia berdendam dengan agama Kristian nak kembalikan kesyirikan Eropah itu, penyembahan berhala. Maka dia pun ada buat beberapa pendakwaan berkenaan dengan projek dia tu. Macam mana dia nak memberikan legitimasi kepada projek dia untuk menguasai dunia pada waktu itu. Jadi bila ta'assub kepada manusia yang tidak maksum, bahaya dia sangat besar. Jadi kita lihat di sini batiniyah buat kita ta'assub kepada manusia yang tidak maksum. Okey. Dan nombor 2, buang akal. Inilah akar kehancuran semua umat. Okey. Semua umat hancur bila ada dua ini. Dan inilah yang giat dipromosikan oleh golongan batiniyah ini. Inilah yang giat dipromosikan oleh golongan batiniyah. Dan cuba bayangkan bila ciri-ciri ini telah meresap masuk ke dalam fikiran umat, akidah umat. Kita tidak pelik kenapa umat Islam ni sampai hari ini dalam keadaan begini. Sebab antaranya racun-racun ini. Baik, kita teruskan. Wa ijabun li talabil haqqi bi tariqi at-ta'lim wa at-ta'allum. Dia kata nak tahu kebenaran tu hanya satu cara, iaitu dengan cara belajar. Kan? Ya? Dengan cara belajar daripada siapa? Daripada Imam Maksum. Daripada Imam Maksum saja kita boleh dapat ilmu. Wa hukmu boleh, hakama pun boleh. Wa hukmu bi anna al-muallim al-ma'suma huwa al-mustabsir atau al-mustabsar. Dua boleh, ya. Imam Maksum itulah yang basirah dia tu, mata hati dia terbuka, yang dia ni tahu, ya. Orang lain tidak tahu. Wa annahu muttali'un min jihatillahi ala jami'i asrari syara'i. Dan Imam Maksum ni dia tersingkap kepadanya atau untuknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah singkapkan rahsia-rahsia syariat, semua rahsia-rahsia syariat. Yahdi ilal haqqi wa yakshifu 'anil mushkilat. Dia ni boleh memimpin manusia kepada kebenaran dan menyingkapkan masalah-masalah, menyelesaikan masalah. Wa anna kulla zamanin fala budda fihi min imamin ma'sumin yurja'u ilaihi fima yastabhimu min umuriddin. Dan mereka mendakwa bahawa setiap zaman mesti ada imam maksum yang dibangkitkan dan diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan perkara-perkara yang kabur dalam agama. Baik. Mungkin bagi yang tak faham juga, Ustaz, saya tak faham, saya tak nampak apa benda di dalam masyarakat kita. Sabar, ya, saya akan jelaskan. Tadi saya ada kasih kunci dia, ya. Bandingkan konsep imam maksum ni dengan wali-wali yang dianggap walaupun tak didakwa maksum tetapi dia guna istilah lain, mahfuz. Okey, mahfuz. Khususnya golongan wali-wali yang mendakwa ada komunikasi terus dengan Tuhan, yang mendakwa tulisan-tulisan mereka itu dituntun oleh Tuhan, orang-orang macam Ibn Arabi, kan, yang mendakwa dengan jelas bahawa Fususul Hikam, Futuhat Makkiyah dia itu dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Okey, dan bebas daripada segala kesalahan. Tak ada sedikit tambahan ataupun kekurangan, semuanya daripada Tuhan. Orang macam ni, bila dia dakwa macam ni dan orang percaya, maka secara tidak langsung orang telah memaksumkan mereka. Jadi konsep imam maksum sama dengan konsep wali-wali, orang-orang yang beraliran dengan aliran Ibn Arabi sebenarnya. Walaupun mereka tidak mengaku. Kalau kita bongkar mereka punya kitab-kitab, kita akan jumpa pengakuan kemaksuman ini sebenarnya. Ada, ya, ada. Baik. Hadza mabda'u da'watihim. Ini adalah permulaan dakwah mereka. Ini kita kata on the surface, yang jelas, yang boleh diketahui. Okey. Thumma innahum bil akhirah. Akhirah di sini adalah ataf kepada muftatah dekat atas tadi tu. Muftatah dia itu. Akhirah dia ini. Akhirnya, penghujungnya apa? Penghujungnya adalah mereka sebenarnya
yuzhiruna ma yunaqidu syar'a wa ka'annahu ghayatu maqsadihim. Hujung-hujung mereka sebenarnya adalah untuk membatalkan syariat, menghapuskan agama wahyu sebenarnya. Itulah sebenarnya tujuan tertinggi mereka. Lianna sabila da'watihim laisa bimuta'ayyanin fi fannin wahid. Kerana mereka ni, cara dia orang berdakwah ni, dia tidak terhad pada satu strategi, satu cara, satu bidang ilmu, tidak. Tetapi dia guna macam-macam cara. Okay? Bal yukhatibuna kulla fariqin bima yuwafiqu ra'yahu ba'da an yazfaru minhum bil inqiyadi lahum wal muwalati li imamihim. Okay? Dan mereka ni menggunakan strategi dan mereka ni cuba memenangi hati setiap kumpulan dengan idea-idea yang selari dengan kumpulan itu. Kan, dengan geng Syiahnya dia dengan cara dia, strategi dia tertentu. Dengan golongan Kristian, dengan teori-teori yang dia tahu boleh menangi hati orang Kristian. Dengan orang yang suka falsafah, dia akan guna falsafah. Dengan orang yang suka fiqh, dia akan guna fiqh. Dengan orang yang suka politik, dia akan pancing dengan perbincangan politik. Okay? Fayuwafiquna al-yahuda wan-nasara wal-majusa ala jumlati mu'taqadatihim wa yuqirrunahum 'alayha. Okay? Dan mereka ni tak segan silu untuk mengisbatkan, membenarkan akidah-akidah golongan Yahudi, Nasrani, Majusi, dan mengisbat dan mengikrar kebenaran pegangan mereka. Sebab dia orang ni, dia senang kata dia orang percaya pada semua sebenarnya. Dia dengan syarat semua itu menyanggahi tauhid. Apa saja yang menyanggahi tauhid, apa saja yang menegakkan syirik, mereka akan sokong. Yang kita tahu agama tauhid satu, agama syirik ada banyak. Okey. Wa amma tafsiluhu, tadi itu sebagai rumusan akidah batiniyah. Sekarang ini adalah perinciannya. Wa amma tafsiluhu fa yata'allaqu bil ilahiyat. Ada dalam akidah berkenaan dengan ketuhanan. Wan nubuwat, tentang kenabian. Wal imamah, tentang imam tadi itu. Wal hasyr wan nasyr, tentang kebangkitan dan penghidupan semula dan pengumpulan di padang mahsyar. Pengumpulan manusia untuk dihisap dan sebagainya. So ada 4 isu Imam Al-Ghazali tekankan di sini. Akidah mereka, kita fokus kepada 4 perkara. Akidah mereka tentang ketuhanan, akidah mereka tentang kenabian, akidah mereka tentang keimaman, akidah mereka tentang kebangkitan. Wa ana muqtasirun fi kulli tarafin ala nubdhah yasirah min hikayati madhhabihim. Imam Ghazali kata, aku takkan bercakap begitu panjang tentang akidah-akidah ini. Aku hanya akan merumuskan the crux ataupun pati akidah mereka. Fa inna naqla anhum mukhtalaf. Kerana apa? Kerana ramai orang berbeza-beza apabila bercerita tentang batiniyah ini. Wa aktsaru ma hukiya anhum idza urida alaihim ankaru. Dan kebanyakan akidah mereka apabila diceritakan, okey, golongan batiniyah ini sendiri akan nafikan. Dia kata, ini bukan akidah kami. Wa idza ruji'a fihi alladhina istajabu li da'watihim jahaduhu. Dan kalau kita bentangkan akidah ini di hadapan mereka yang telah menerima akidah batiniyah, yang telah jadi mangsa akidah batiniyah, jahaduhu, mereka akan tolak. Mereka kata, kami tak percaya pun benda ni. Bagi saya sangat tepat apa yang Imam Ghazali cakap ni, dengan apa yang kami cuba lakukan sebelum. Apabila kami bongkarkan tentang akidah Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah, ada saja pihak-pihak yang mengakui percaya pada konsep Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah. Apabila kami bongkarkan hakikat akidah-akidah ini, mereka kata, kami tak percaya benda-benda tu. Kami tak percaya bahawa Nabi Muhammad ni bagaikan cahaya yang terpancar daripada matahari. Maksud dia tidak terpisah secara total daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tak percaya benda-benda macam tu. Kami tak percaya bahawa insan hakikat Muhammadiyah ini ada penjelmaan dia dalam seorang manusia sepanjang zaman. Setiap zaman mesti ada penjelmaan hakikat Muhammadiyah dalam diri insan kamil. Dan insan kamil itu yang mana dia adalah penjelmaan hakikat Muhammadiyah, memiliki kuasa kun fayakun, boleh hidupkan yang mati, boleh membahagi rezeki dan sebagainya. Bila kita cerita benda-benda ni, tapi kami tak percaya benda-benda seperti ini. Sebab apa? Sebab banyak orang yang sebenarnya telah percaya dengan akidah batiniyah ni, dia orang sendiri tak pergi kepada akar akidah ini. Mereka tak buat kajian, mereka tak tanya sebab apa. Mereka berpegang teguh hanya kepada kata-kata mereka yang mereka dakwa sebagai maksum. Jadi buat apa nak rujuk kitab? Buat apa nak rujuk ahli akademik? Buat apa nak rujuk ulama', apatah lagi pengkaji?
wali saya dah kata, syekh tarikat saya dah kata, saya pegang. Nampak tak? Ini yang Imam Ghazali hentam awal-awal tu. This is their problem. This is their main problem. Yang memang ada dalam masyarakat kita sebenarnya. Baik. والذي قدمناه في جملة مذهبهم يقتضي لا محالة أن يكون النقل عنهم مختلفا مضطربا. Apa yang kami telah bentangkan sebelum ini, Imam Ghazali kata tentang mazhab mereka, mesti akan ada perbezaan pandangan, ya. Maksud dia perbezaan penyampaian daripada orang-orang yang meriwayatkan tentang akidah batiniyah ini. Nanti Imam Ghazali terangkan kenapa. Fa innahum la yukhatibuna al-khalqa bi maslakin wahid. Kerana memang sikap mereka, dia orang tak guna strategi yang sama, jalan yang sama untuk berdakwah kepada semua orang. Lain-lain orang lain-lain. Sebab tu pihak A dapat cerita lain daripada golongan batiniyah ni. Pihak B dapat cerita lain daripada golongan batiniyah. Pihak C dapat cerita lain. So bila pihak A ceritakan apa dia dengar daripada golongan batiniyah ni, C akan nafi, dia kata tak, aku tidak diajar benda tu, aku tidak diberitahu benda tu. Okay. Bal gharaduhum al-istitba' wal ihtiyal. Kerana tujuan mereka adalah untuk membodek. Membodek ni maksudnya memenangi hati, memujuk hati, bukan nak sampai ke kebenaran. Hanya nak membodek, nak memenangi orang punya hati, sentimen, wal ihtiyal sebagai helah. Falidzalika takhtalifu kalimatuhum wa yatafawatu naqlul madhhabi anhum. Sebab itu mereka ni berbeza-beza bila sampaikan akidah mereka, dan orang lain yang sampaikan tentang akidah mereka pun berbeza-beza. Fa inna ma hukiya anhum fil khala' was salakh la yuzhirunahu illa ma'a man balagha ghayat al quswa bal rubbama yukhatibuna bil khala' man yunkiruna ma'ahu as-salakh. Okey. Bagi siapa yang ikuti sesi Ustaz Hanif sebelum ini, Ustaz Hanif dah jelaskan strategi batiniyah, tingkatan-tingkatan gerak kerja mereka, dan hujung-hujung dia adalah al-khala' was-salakh. Al-khala' ini adalah mencabut mangsa itu daripada amalan ibadah. Maksud dia buat dia berhenti beribadat. Dari segi amalan, dah tak puasa, dah tak solat, dah tak zakat, dah tak haji, ya, sebab semua ni telah ditafsirkan secara simbolik. Solat tu hanya simbolik, zakat simbolik, haji simbolik, puasa simbolik. Dan kedua, selepas dia khala', mencabut amal, dia sebenarnya nak kikis, siat, cabut kulit akidah itu sendiri. Jadi Imam Ghazali kata dekat sini, orang-orang yang dikedepankan strategi khala', khala' ni mencabut amal, maksud dia buat dia berhenti beramal, kemungkinan besar, sebab apa? Sebab dia ni adalah jenis golongan yang tak boleh terima kalau golongan batiniyah ni terang-terang kata, murtadlah kamu daripada Islam. Dia tak boleh terima. Jadi golongan batiniyah ni kata, kalau dia tak boleh terima strategi ni, kita guna strategi khala' saja. Kita jangan guna strategi salakh. Sebab dia tak boleh terima murtad, maka kita cabut amal dia. Dapat cabut amal pun jadi. Jadi sebab tu dia orang punya jalan berbeza-beza dengan orang yang berbeza-beza. Tengok penerimaan seseorang. Jadi sebab tu bila mereka sampaikan tentang batiniyah pun berbeza-beza cerita dia. Sebab itu. Tapi ini bukan bermakna tidak ada common denominator. Tak ada parti yang kita boleh tentukan dan kata inilah akidah batiniyah. Mana-mana pun batini, dia akan ada akidah ini. Itu tidak bermakna hakikat ini tak ada. Ada. Okay? Walaupun ada perbezaan penyampaian tentang benda lain, tetapi ada parti yang sama. Ada parti yang sama. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada poin yang pertama, akidah mereka tentang ilahiyat. Fi mu'taqadihim fil ilahiyat. Wa qad ittafaqat aqawilu naqalatil maqalati min ghairi taraddudin annahum qailuna bi ilahaini qadimain. Okey. Telah bersepakat mereka-mereka yang meriwayatkan berkenaan dengan kalam-kalam batiniyah ini, ahli-ahli sejarah yang menyampaikan tentang akidah batiniyah ini, mereka tidak ada ragu-ragu lagi bahawa golongan batiniyah ini berdakwah menyampaikan, walaupun secara tak terang-terang, tapi akidah mereka adalah mereka kata ada dua Tuhan yang qadim. Ada dua Tuhan yang bersifat qadim. Qadim ni maksud dia ma la yasbiquhul adam, yang tidak didahului oleh ketiadaan. Maksud dia sentiasa ada. Dia ada, tapi bukan satu, ada dua. La awwala li wujudihima, yang tidak ada permulaan tadi tu, min haitsus zaman. Dia tidak ada permulaan secara temporal. Sabaq zamani tak ada, ataupun qidam zamani, al-bad' az-zamani tak ada. Permulaan dalam zaman tidak ada. Tapi ada permulaan lain, nanti Imam Ghazali akan jelaskan. Illa anna
ahadahuma illatun liwujudi tsani. Kan dikata ada dua Tuhan. Dua-dua qadim. Tetapi yang kedua itu adalah illah, okey, efek ataupun musabbab kepada Tuhan yang pertama. Pertama ni bukan dari segi zaman ni, saya ulang lagi sekali. It's not a temporal thing. Ya. So ada dua Tuhan, cuma yang satu adalah kesan ataupun musabbab kepada yang satu lagi. Okey. Wasmul illah as-sabiq. Yang pertama itu, illah itu sebab yang kedua, sebab bagi kewujudan yang kedua, iaitu yang pertama, dipanggil sebagai as-sabiq. Ya, sabiq ni kalau kita nak terjemah bahasa Melayu, yang terdahulu, yang mendahului. Okey. Wasmul ma'lul, dan musabbab dia, okey, kesan daripada sabiq itu adalah yang dipanggil sebagai at-tali. Tali ni datang kemudian kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. So ada dua. Satu sabiq, satu tali. Okey. Wa anna as-sabiqa khalaqa al-'alama biwasitati at-tali la bi nafsihi. Dan Tuhan yang sabiq itu, yang pertama itu, mencipta alam bukan secara langsung, tetapi melalui tali, melalui yang kedua, melalui Tuhan yang kedua itu. Maksud ada Tuhan yang satu, lepas tu ada Tuhan kedua, daripada Tuhan kedua itulah Tuhan pertama cipta alam ini. Okay. Tanpa membuang masa, saya terus kata bahawa inilah yang dipanggil sebagai istilah baru, dipanggil istilah hakikat Muhammadiyah Nur Muhammad. Daripada Tuhan yang satu terpancar hakikat Muhammadiyah, bagaikan cahaya itu terpancar daripada matahari, okey, bukan tercipta daripada matahari tetapi terpancar daripada matahari. Begitulah terpancarnya hakikat Muhammadiyah ataupun Nur Muhammad daripada yang satu, dan daripada Nur Muhammad, daripada hakikat Muhammadiyah itu pula daripada hakikat Muhammadiyah itu pula tercipta segala-galanya. Daripada hakikat Muhammadiyah tercipta segala-galanya. Maksudnya Tuhan tidak cipta alam ini secara langsung, kun fayakun, tidak, tetapi melalui hakikat Muhammadiyah, atau dalam bahasa batiniah ini dipanggil at-tali. Daripada tali lah, ya, tercipta segala-galanya. Kenapa? Sebab ini berkait dengan akidah falasifah, ahli-ahli falsafah, kerana mereka mendakwa bahawa al-wahidu la yasduru anhu illa wahidun. Yang satu yang esa itu tidak boleh terlahir daripada dia kecuali satu jua. Maka Tuhan yang satu hanya boleh ada satu yang keluar daripada dia. Tak boleh alam yang banyak-banyak ni keluar. Sesuatu keluar dulu daripada Tuhan itu. Lepas tu daripada yang satu yang keluar tu barulah keluar alam yang banyak-banyak ini, makhluk yang banyak-banyak ini. Ini adalah akidah falasifah, ini bukan akidah Islam. Nabi tak pernah ajar benda ni. Kita ilmu kalam mematahkan hujah ini. Tetapi batiniah mempromosikan akidah ini, dan golongan sufi batini yang sebenarnya telah termakan dengan sebahagian racun batiniah ini, mereka juga menyampaikan teori yang sama tapi dengan istilah yang berbeza. Nanti Imam Ghazali akan cerita juga benda ni. Bagaimana golongan batiniah ini menukar-nukar istilah dia. Hakikat sama tapi menukar istilah. Waqad yusamma al-awwalu aqlan. Yang pertama itu pernah kadang-kadang dinamakan sebagai akal. Wathani nafsan. Okey. Yang pertama itu kadang-kadang dinamakan sebagai akal, yang kedua dipanggil sebagai nafs, diri. Okey. Tapi ini bukan bermakna mereka rigid, mereka sangat keras hanya dengan istilah akal dengan nafs ini. Sebab di sini ditunjukkan akal ni istilah bagi yang pertama, as-sabiq, kan, nafas bagi tali. Tetapi dalam dalam kitab-kitab mereka-mereka yang membawa akidah batiniah ni juga, akal ni dinisbahkan kepada tali. Dan nafs yang datang, yang terpancar keluar daripada tali. Okey. Wa yaz'amuna anna al-awwala huwa at-tam bil fi'l. Mereka mendakwa, menyangka bahawa yang pertama itu ataupun as-sabiq itu sempurna secara hakiki. Wa tsani bil idafati ilaihi naqis. Dan as-sabiq itu
kalau dinisbahkan kepada yang kalau at-tali itu yang kedua, kalau dinisbahkan kepada as-sabiq, maka dikira sebagai kurang sebab dia adalah kesan ataupun efek ataupun musabab kepada as-sabiq. Tapi jangan lupa kedua-dua adalah qadim. Kedua-duanya adalah qadim. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, macam mana dua-dua qadim sedangkan yang satu datang selepas yang satu lagi? Dia bukan datang selepas. Sebab tu perkataan selepas tu tak boleh nak pakai. Saya boleh kasih gambaran yang mudah macam matahari dan cahaya dia. Kita tak boleh kata cahaya itu datang selepas hakikat matahari itu. Ada hakikat matahari baru ada cahaya. Dia bukan macam tu. Ada hakikat matahari itu bersama-sama dengannya ada pancaran cahaya dia. Tetapi pancaran cahaya itu adalah kesan kepada hakikat matahari itu sendiri. Dia adalah kesan kepada hakikat matahari. Jadi matahari itu boleh dikiaskan dengan as-sabiq dan pancaran cahaya matahari itu adalah at-tali. Sebab tu dalam kitab Ad-Durrun Nafis, Syekh Arsyad Al-Banjari dia mengatakan bahawa hakikat Muhammadiyah ini ataupun Nur Muhammad ni bagaikan cahaya dan zat Allah Subhanahu Wa Taala itu bagaikan matahari. Exactly, this is the exact same metaphor yang mereka guna. Dan sebelum golongan batiniah ni guna metafor tersebut, golongan Neoplatonis telah guna dulu. Neoplatonis telah guna dulu. Baik. Jadi yang kedua itu dianggap sebagai kurang kerana dia dikira sebagai ma'lul, dia datang sebagai kesan ataupun musabab ataupun akibat daripada yang pertama. Okay. So dari segi perspektif saja, hakikat dia sama sebenarnya, tapi dari segi perspektif tu yang pertama lebih sempurna daripada yang kedua. Wa rubbama labbasu 'ala al-'awam mustadillina bi ayatin min al-Qur'ani 'alaihi. Okay. Dan mereka kadang-kadang mempergunakan ayat Al-Quran untuk menipu orang awam. Apa ayat-ayat yang mereka gunakan? Inna nahnu nazzalna, nahnu qasamna. Dan Allah guna dhamir nahnu, kami. Jadi mereka mendakwa, tengok ni. Jadi bukan esa, bukan satu. Tetapi ada lebih daripada satu ni. Sebab tu Quran menggunakan istilah kami. Sedangkan dalam Ahli Sunnah wal Jamaah kita tahu kami kat sini adalah dari segi balaghah litazim kan, sebagai kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai the royal pronoun, the royal we. Queen of England sampai hari ini pronoun yang digunakan untuk diri dia adalah we, tapi dia seorang, dia bukan ramai. Kan? Tapi golongan batiniah ni kadang-kadang dia akan gunakan ayat-ayat macam ni. Kita tengok ni, sebenarnya lebih daripada satu tu. Yang berikan kita wahyu ni lebih daripada satu, bukan satu Tuhan. Wa za'amu anna hadhihi isyaratun ila jam'in la yahduru an wahid. Mereka dakwa bahawa ini menunjukkan bahawa Quran ini terhasil daripada kumpulan lebih daripada satu, bukan datang daripada esa, datang daripada lebih daripada satu. Walizalika qala sabbih isma rabbikal a'la. Dan mereka gunakan lagi hujah ayat Al-Quran, gunakan dalil, salah gunakan dalil. Mereka bawa ayat surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Kamu glorify ataupun tasbihlah nama Tuhanmu yang, kalau kita nak terjemah secara harfi, secara literal, Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi mereka kata kalau ada yang paling tinggi, mesti ada yang bukan paling tinggi. Sebab kalau tak ada yang bukan paling tinggi itu, maka kalam ini bukan kalam yang harmonis, bukan kalam yang bukan jumlah yang apa kita kata sebagai muntazam. Muntazam ni yang teratur, yang betul lah statement ni. Kalau kata ada yang paling tinggi, maksud dia ada yang bukan paling tinggi. Ini nak buat kat situ, yang paling tinggi tu sabiq, Tuhan yang pertama tadi tu. Yang bukan paling tinggi at-tali, yang kedua. Tengok. Warubbama qalu, muka surat seterusnya. Warubbama qalu asy-syar'u sammahuma bismil qalami wal lawh. Dan kadang-kadang juga mereka
menggunakan istilah-istilah Islamik seperti qalam, lauh, untuk mendakwa bahawa qalam itulah as-sabiq dan lauh itulah at-tali. Qalam tu yang menulis, lauh tu yang tempat ditulis padanya. Jadi digunakan istilah Islam, qalam dengan lauh, lepas tu dia tafsirkan mengikut akidah batin. Nanti saya akan tunjukkan daripada kitab Abdul Karim Al-Jili, Maratibul Wujud, dia guna benda ni. Exactly yang Imam Ghazali sebut. Saya pun terfikir, adakah Abdul Karim Al-Jili ni, dia tak baca kitab Fadha'il Batiniyah ataupun Al-Mustazhiri ni, ataupun dia dah baca, tapi dia nak tekankan bahawa memang betul ini yang kami percaya, dan sebenarnya ini bukan akidah batiniyah tetapi akidah muhaqqiqin, arif billah. Ini dah satu krisis besar sebenarnya. Dan dia nak mencabar sebenarnya. Wal awwalu huwal qalamu fa innal qalama mufidun wal lawh mustafidun mutaathir. Kan? Ini saya kata tadi lah. Wal mufidu fawqal mustafid. Qalam itu mufid dan lawh mustafid. Mufid itu yang memberi. Lembaran itu adalah yang diberikan padanya, yang ditulis di atasnya. Wa rubbama qalu ismut tali qadr qadrun fi lisan syara'. Ini diguna istilah, kadang-kadang diguna istilah qadr. At-tali itu dalam istilah Al-Quran dia kata batiniyah dakwah adalah qadar. Okay? Wa huwa alladhi khalaqallahu bihil alam haitsu qala. Yang mana dengannya Tuhan mencipta alam ini. Dalil apa dia orang bawa? Dalil inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami mencipta segala perkara dengan qadar. Jadi mereka mendakwa bahawa ni qadar ni adalah at-tali itu. Melalui at-tali itu segala-galanya tercipta. Baik. Ada yang mungkin tanya, Ustaz, kenapa mereka kata yang kedua itu juga Tuhan, sedangkan yang kedua itu dia ma'lul? Dia ni adalah kesan kepada as-sabiq. Kenapa dipanggil dua-dua Tuhan? Kenapa tak kata yang satu Tuhan, yang kedua ni bukan Tuhan? Atau dipanggil sebagai demigod, para Tuhan, semi-god. Kenapa dipanggil dua-dua Tuhan sekali? Sebab secara tidak langsung Imam Ghazali nak beritahu kita, walaupun yang kedua itu tidaklah setaraf dengan yang pertama, tetapi yang kedua itu menjadi wakil, bahkan menjadi pencipta yang hakiki kepada alam ini. Jadi sebab itu dia juga layak dipanggil sebagai Tuhan. Sebab itu orang-orang yang mendakwa bahawa konsep hakikat Muhammadiyah yang Nur Muhammad yang Al-Jili bawa, Ibn Arabi kata, mana ada dia orang cuba nak menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab jelas-jelas Ibn Arabi Al-Jili kata, kan, Nabi Muhammad ni manusia, kan, dia bukan Allah. Jelas-jelas dia orang kata macam tu. Jadi macam mana kamu boleh kata akidah hakikat Muhammadiyah ni sebenarnya adalah saluran untuk menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang saya kata tadi, bukan syarat sesuatu itu diberikan label Tuhan, bukan syarat untuk dia diletakkan pada taraf yang sama dengan Tuhan yang Esa ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dengan memberikan entiti yang kedua itu sifat-sifat Tuhan, kita dah menuhankan dia. Walaupun kita kata dia ada permulaan. Sebab tu Imam Ghazali kata ilahain, mereka percaya kepada dua Tuhan. Sedangkan Tuhan yang kedua itu ada permulaan. Dan kita tahu yang ada permulaan tak boleh dinamakan sebagai Tuhan. Tapi Imam Ghazali tetap guna istilah dua Tuhan. Sebab Imam Ghazali tahu bahawa yang kedua itu, walaupun dia terhasil daripada yang pertama, dia sebenarnya yang membawa semua sifat-sifat ketuhanan. Dan dialah yang mencipta alam. This is the problem. This is the problem. Ini juga yang masalah pada konsep Trinity, pada konsep Logos. Kalau kita tanya akidah orang Kristian, there's the Father. And then there's Jesus. Dan Jesus ni lah light for all the world. Konsep hakikat Muhammad dan Nur Muhammad tu dah ada dah dalam Bible. Nur Jesus dah ada dah. Tuhan cipta cahaya dan daripada cahaya itulah dicipta segala-galanya. Dan cahaya itu adalah Logos, cahaya itu adalah Isa, Jesus Christ. So kita tanya macam mana boleh sama? Adakah samanya itu kerana dua-dua datang daripada wahyu? Atau sama kerana dua-dua ini telah dirosakkan oleh akidah batiniyah? Jelaslah bagi yang mengkaji dia tahu. Konsep Trinity ni bukan datang daripada wahyu. Kan? Dia datang daripada Hermeticism, daripada Gnosticism, daripada Neoplatonism yang telah termasuk dalam akidah Kristian. Yang dimasukkan oleh Konstantin pada tahun 325 dalam The Council of Nicaea. Dan memang ada bukti-bukti bahawa
Konstantin ini memang hermetisis. Dia ni orang yang memang mengkaji Neoplatonism yang memang berpegang kepada konsep homoiosis. Homoiosis ni bagi siapa nak faham boleh tengok video-video saya sebelum ini. Ada, boleh type saja. Okay? Jadi, konsep At-Tali ini, walaupun dia ada permulaan, tapi Imam Ghazali tetap kasih istilah Tuhan bagi dia. Ada pandangan batiniah, yang kedua itu juga Tuhan. Ini penting untuk kita pegang supaya nanti faham apa penjelasan saya selepas ini. Kemudian mereka sambung, mereka kata, As-sabiqu la yusafu biwujudin wala adamin. As-sabiq itu, yang pertama itu tidak disifatkan, tidak boleh disifatkan dengan sifat wujud ataupun tak wujud. Tak boleh kata dia wujud, tak boleh kata dia tak wujud. Fa innal adama nafyun. Kenapa? Tengok dia orang punya alasan biasa kita dengar ni, very familiar this excuse. Kerana bagi mereka, bila kita kata tak ada tu adalah satu penafian. Dan kita tak boleh menafikan Tuhan. Wal wujudu tashbihun. Dan kan kalau kita kata dia tu wujud, kita telah mentashbihkan dia, menyamakan dia dengan makhluk. Kalau nafi, kalau kata tak ada, kita menafikan Tuhan. Kalau kita kata dia ada pula, kita telah mentashbihkan dengan makhluk. Baik, dalam ni ditulis sababuhu, tetapi dalam manuskrip yang lain ditulis tashbih. Dan lebih tepat tashbih sebenarnya. Dia lebih kena dengan siyaqul jumlah, keseluruhan paragraf ini. Fa'inal adama nafyun wal wujudus tashbihun. Fala huwa mawjudun wala huwa ma'dum. Tak boleh nak kata dia wujud, tak boleh nak kata dia tak wujud. Wala huwa ma'lum wala huwa majhul. Tak boleh nak kata dia diketahui, tak boleh nak kata dia ni tidak diketahui. Wala huwa mausuf wala ghairu mausuf. Tak boleh nak kata dia ni boleh dia bersifat, tak boleh juga nak kata dia ni tidak bersifat. Wa za'amu anna jami'al asami muntafiyatun anhu. Yang mereka mendakwa ataupun menyangka bahawa semua nama, segala-gala perkataan, segala-gala nama ataupun penamaan ataupun penyifatan itu ternafi daripada dia. Tak boleh nak kasih sifat, tak boleh nak kasih nama kepada as-sabiq itu. Wa ka'annahum yatatalla'una fil jumlati fi sani'. Ini Imam Ghazali membongkar. Dia kata seolah-olah mereka ini mencuba untuk menafikan kewujudan Tuhan. Tengok Imam Ghazali kata, by saying this, Tuhan tak boleh nak disifatkan sebagai wujud atau tidak wujud, tak boleh nak disifatkan sebagai bersifat atau tidak bersifat. Seolah-olah macam mereka ni berusaha untuk menafikan kewujudan Tuhan. This is very, very interesting. Dan bagi siapa yang pernah baca kitab Syekh Mustafa Sabri ataupun Imam Mustafa Sabri, apabila dia mengkritik akidah Wahdatul Wujud Ibn Arabi, dia kata akidah ini sebenarnya membawa kepada atheism, membawa kepada penafian Tuhan, bukan penafian kewujudan Tuhan. Macam mana boleh jadi macam tu? Dia ambil kalam Schopenhauer. Schopenhauer ni ahli falsafah Eropah. Schopenhauer kata pantheism is a euphemism for atheism. Pantheism ni kita boleh temah secara rambang kepada Wahdatul Wujud adalah satu alasan sebenarnya, satu topeng untuk menutup hakikat atheism. Sebenarnya hakikat Wahdatul Wujud ni atheism. Dia nak menafikan kewujudan Tuhan. Tapi dia bawa topeng pantheism. Mungkin ada yang pening, Ustaz. Dia kata nafi Tuhan tapi dia kata semua Tuhan. Macam mana nak nafikan Tuhan kalau kata semua Tuhan? Dia macam ni. Awak nak nafikan Tuhan ada dua cara. Satu, awak kata Tuhan tak ada. Yang ada hanya alam dan manusia ni. Lagi satu cara, awak kata inilah alam. Inilah alam. Inilah Tuhan. This is God. Segala-galanya ini je Tuhan. Saya, awak, langit, bumi, kita semua adalah penjelmaan aspek-aspek ketuhanan. Jadi dengan cara mendakwa macam tu, Tuhan yang sebenar-benar Tuhan tu jadi tak ada. Itu yang Schopenhauer kata, pantheism is a euphemism for atheism. Dan Syekh Mustafa Sabri kata betul, dia setuju. Memang that is the repercussion sebenarnya. Dalam akidah Wahdatul Wujud, dalam akidah batiniah. Dan Imam Ghazali pun got the same thing. Dia say, seolah-olah mereka ni nak menafikan wujudan Tuhan. Ustaz, saya ikut Ibn Arabi, saya baca kitab Al-Karim. Mana dia orang kata benda-benda macam ni? Ada. Nanti saya tunjuk. Kalau sempat lah.
Nanti saya tunjuk. The exact same statement ada dalam kitab Abdul Karim Al-Jili. Tuhan ini tidak boleh disifatkan, ternafi daripadanya segala-gala nisbah, segala-gala idafat. Ada. Imam Ghazali kata seolah-olah mereka ni macam nak menafikan kewujudan Tuhan. Tengok tadi Imam Ghazali kata dia orang percaya pada dua Tuhan, betul tak? Tapi dekat sini Imam Ghazali kata seolah-olah mereka macam nak menafikan kewujudan Tuhan. Sebab tu kena faham mukadimah tadi. Imam Ghazali nak kata mereka secara zahir, terang-terang depan-depan, mereka membawa akidah dua Tuhan. Okay? Itu kalau tanya akidah mereka, kalau dibongkar dia akan cakap. Tetapi ada lagi akidah yang lebih tersembunyi, iaitu akhirah dia tadi. Akhirah dia, the second part of their project is to hadam syara'i, menghancurkan syariat. Maksudnya menghapuskan agama terus. Menghapuskan agama, menjauhkan manusia daripada Tuhan. Menjauhkan manusia daripada Tuhan. Okey. Saya sambung. Fa'innahum law qalu innahu ma'dum lam yuqbal minhum. Sebab dia orang ni kalau terang-terang kata Tuhan tak ada, kan, maka dia orang akan di-reject, tak akan diterima daripada mereka. Bal mana'un nasa min tasmiyatihi mawjudan. Tapi dalam masa yang sama mereka menghalang manusia daripada menyifatkan Tuhan sebagai mawjud. Ada, tak boleh nak kata Tuhan ada. Fa huwa 'ainun nafi ma'a taghyiril ibarah. Hakikatnya mereka ni menafikan Tuhan dengan takbiran ataupun dengan jumlah, dengan kata-kata yang sedikit berbeza saja. The point is the same, tapi cara cakap berbeza. Dia nak nafikan Tuhan. Lakinnahum tahazzaqu fasammau hadha an-nafya tanzihan. Tapi mereka ni cerdik, licik. Dan mereka menamakan penafian itu, penafian apa? Mereka kata tadi, tak boleh nak kata Tuhan wujud kan? Menafikan kewujudan Tuhan kan? Kenapa? Bila tanya kenapa? Oh, sebab kita nak menyucikan Tuhan daripada tashbih. Sebab kalau kita kata Tuhan wujud, kita dah menyamakan Tuhan dengan alam. Ni kita biasa dengar daripada Ibn Arabi, kan? Geng-geng dia, semua bercakap macam ni. Wasamau munaqidahu tashbihan. Okay. Tadi kalau awak kata Tuhan tak ada, lakinnahum tahadzaku fasammau hadza an-nafy tanzihan. Sebab bila dia nak nafikan sifat adam ataupun sifat wujud daripada Allah Subhanahu, daripada as-sabiq itu, mereka kata ini tanzih, kita menyucikan Tuhan daripada sifat-sifat yang kurang. Sama munaqidahu tashbihan, dan lawan kepada wujud itu adalah lawan kepada tidak wujud adalah wujud. Dan bila kita kata Tuhan wujud, kita telah menyamakan Tuhan dengan alam. Hatta tamilal qulubu ila qabulihi, kan? Kenapa dia cakap macam ni? Alasan yang diberikan ni supaya orang cair hati bila dengar, oh sebenarnya hakikat dia nak menyucikan Tuhan, nak mentanzihkan Tuhan, kan, daripada kekurangan, dan nak menjauhkan tashbih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya bukan itu. Tengok cerdiknya Imam Ghazali kata, no, that's not their point. Their point is to actually to deny the existence of God. Kama qalu al-alamu qadim. Kemudian mereka pula mendakwa bahawa alam ni qadim, alam ni tak ada permulaan. Ini akidah falasifah yang dihentam oleh Imam Ghazali dalam Tahafutul Falasifah. Ini juga adalah kesan akidah Ibn Arabi, kesan akidah Abdul Karim Al-Jili, akhirnya membawa kepada dakwaan alam itu qadim. Ai wujuduhu laisa masbuqan bi'adamin zamani. Alam ini tidak didahului dengan ketiadaan dalam zaman. Okey. Bal hadatha min as-sabiq. Okey. Bal hadatha min as-sabiq at-tali wa huwa awwalu mubdi' ataupun mubda'. Dua-dua boleh sebenarnya. Alam ini dia datang daripada at-tali ini. Okey, dia datang daripada at-tali. Dia bukan kita kata tercipta, dia terpancar. Sebab tu ini adalah teori al-fayd. Teori al-fayd yang ditukar nama kepada at-tajalli. Tajalli. Sama je cerita dia sebenarnya. Fayd dan tajalli ni sebenarnya sama.
walaupun mereka berusaha untuk kata oh ada perbezaan situ dan sini, tapi ini hanya perubahan istilah. Wa hadatha min al-mubdi al-awwal an-nafsul kulliyah, dan daripada at-tali itu yang dipanggil sebagai al-mubdi al-awwal, okay, an-nafsul kulliyah. Nafsul kulliyah ni dipanggil sebagai the universal spirit. Kan? Universal spirit ni apa cerita pula? Universal spirit ni al-fashiyatu juz'iyatuha fi hadhihi al-abdan al-murakkabah. Okey. Universal spirit ni lah yang bahagian-bahagiannya tertebar dalam alam ini. Bahagian-bahagian dia tu terdapat dalam bahagian-bahagian alam, tertebar. All of this, the matter, the material adalah an-nafsul kulliyah. Fi hadhihi al-abdan al-murakkabah. Dalam physical universe ini, dalamnya ada yang kita panggil sebagai an-nafsul kulliyah. Al-abdan al-murakkabah ini, nanti Abdul Karim Al-Jili akan cerita. Kalau awak tengok paragraf ini, satu paragraf yang Imam Ghazali cerita ni, Al-Jili seolah-olah mengiyakan inilah akidah Sufi Batini, dan dia sampai mensyarahkan sampai kepada 40 martabat. Martabat kewujudan itu adalah untuk syarah kepada paragraf ini. Nanti saya akan tunjukkan ni. Wa tawallada min harakatin nafsi al-hararah. Baik. Dan nafsul kulliyah itu, the universal spirit itu, apabila ia bergerak, maka terhasillah kepanasan, hararah. Dan apabila ia tidak bergerak, terhasil kesejukan, al-burudah. Dan daripada kepanasan dan kesejukan, terlahirlah daripadanya ar-rutubah. Rutubah ini kebasahan, wal-yabusah, dan kekeringan. ثم تولدت من هذه الكيفيات الأسطقسات الأربع. Dan daripada empat ini, iaitu kepanasan, kesejukan, kebasahan dan kekeringan ini, timbullah daripadanya pula al-ustuqusat al-arba. Ustuqusat ni adalah istilah Yunani. Dia daripada ustuqus. Dalam bahasa Yunani dia, Greek dia, stoichos. Kalau dalam bahasa mudah, bahasa Arab, the four elements, empat anasir kewujudan, iaitu api, angin, air dan tanah. Api, angin, air dan tanah. Daripada kepanasan, kesejukan, kebasahan dan kekeringan itu, timbul pula api, angin, air dan tanah. Thumma izam tazajat. Apabila keempat-empat unsur ini bercampur, ala i'tidalin naqis, tapi percampuran itu tidak sampai satu tahap balance, keseimbangan, keharmonian, apa terlahir daripada dia? Al-ma'adin, minerals yang ada dalam bumi ni, kan? Dia terlahir apabila berlaku penggabungan empat unsur tadi, tapi penggabungan yang tidak seimbang, yang tidak harmonius. Terlahirlah mineral. Ini Imam Ghazali tengah ceritakan maratibul wujud. Inilah maratibul wujud. Macam mana daripada yang satu, as-sabiq, keluar at-tali, daripada at-tali keluar segala-galanya. Martabat kewujudan. Inilah yang akhirnya menjadi martabat 7. Inilah yang akhirnya menjadi martabat 40. Daripada ma'adin, dah jadi mineral. Fa'in zada qurbuha minal i'tidal, wan hadama sarfiyatut tadad minha, tawallada minhan nabat. Dan apabila keseimbangan itu bertambah, bila empat unsur itu bercampur dan dia lebih dekat kepada keseimbangan, sehingga ciri-ciri percanggahan di antara unsur-unsur ini hilang, maka terlahirlah tumbuh-tumbuhan. Tawallada minhan nabat. Wa in zada, apabila bertambah keseimbangan itu, zada ni rujuk kepada al-i'tidal. Wa in zada al-i'tidal, tawallada al-hayawan. Semakin dia seimbang, semakin dia harmoni pergabungan itu, jadi pula binatang. Jadi mineral, daripada mineral jadi tumbuh-tumbuhan, daripada tumbuh-tumbuhan jadi hidupan. Dan apabila keseimbangannya itu sempurna, fa in izdada qurban tawallada al-insan. Akhirnya terlahirlah manusia. Wa huwa muntahal i'tidal. Manusia itu adalah gabungan empat unsur itu secara sempurna, keseimbangan yang paling sempurna.
Paragraf ni saya ulang lagi sekali, adalah rumusan kepada kitab Maratibul Wujud Abdul Karim Al-Jili. Imam Al-Ghazali kata ini akidah batiniyah. Tapi Abdul Karim Al-Jili mendakwa bahawa itu akidah wali-wali, muhaqqiqin. Sebab tu kami kata ini batiniyah. Dia akidah sesat tapi dia dakwa sebagai akidah orang yang tahap paling tinggi. Imam Ghazali jelas-jelas kata ini akidah batiniyah yang sesat. Tapi mereka dakwa ini akidah orang-orang sufi, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Ustaz, sebelum kita beralih ke Maratibul Wujud, saya cuba selesaikan dulu muka surah 40. Kita selesaikan dulu muka surah 40. Kemudian baru kita pergi ke kitab Maratibul. Fahadha ma hukiya min madhabihim. Inilah Imam Ghazali kata, inilah rumusan mazhab mereka. Ila umurin ukhar hiya afhash mimma dzakarna. Ini yang sekelumit je, ada banyak lagi akidah mereka yang lagi buruk daripada apa yang kami telah sebut. Lam nara taswir al-bayadi binaqliha wala tibyana wajh ar-raddi 'alayha limaknanya. Tapi kami tak akan buang masa, Imam Ghazali kata, dalam kitab Fadail ini Imam Ghazali tak buang masa untuk menghitamkan yang putih. Maksud dia buat apa kita nak buat menghitamkan yang putih dengan cerita panjang-panjang tentang akidah mereka secara terperinci. Tak payah, kita dapat pasti cukup. Dan aku tak nak buang masa untuk menyangkal mereka kerana dua sebab. Imam Ghazali kata dua sebab dalam kitab ni, aku tak nak cerita terperinci sangat dan aku tak nak buang masa untuk menyangkal mereka kerana dua sebab. Yang pertama, ahadihima annal munkhadi'ina bi khida'ihim wa zurihim wal mutadallina bi habli ghururihim fi 'asrina hadha lam yasma'u hadha min. Ini penting sangat ni. Kerana orang-orang yang telah terpedaya dengan tipu daya mereka ini, akidah-akidah sesat ini, okey, pada zaman kami, iaitu zaman Imam Ghazali, lam yasma'u hadha minhum. Dia orang pun tak pernah dengar daripada golongan batinnya akidah-akidah ini. Kau, inilah dia. Bila kami bongkar tentang Wahdatul Wujud, bila kami bongkar tentang Hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad, Martabat Wujudan, golongan-golongan yang ikut aliran Ibn Arabi ini, yang menganggap Ibn Arabi sebagai Syekhul Akbar, dia kata, mana ada kita percaya, mana ada yang Ibn Arabi ajar benda-benda macam ni, mana ada Al-Burqani Majili ajar benda macam ni. Sama juga, sama Imam Ghazali, bila dia bongkar benda ni, bila dia buka, orang-orang yang dah jadi mangsa akidah batiniyah kata benda sama. Kata mana ada dia orang ajar kami benda-benda macam ni, tak ada kan. Tapi sebenarnya inilah akar kepercayaan dia orang. Sebab orang-orang yang telah terpedaya ni, dia orang tak kaji pun, dia orang tak cek pun, dia orang hanya ikut secara taklid buta kepada syekh tarikat mereka sebahagian, kepada mereka, orang-orang yang mereka anggap sebagai wali-wali. Okey. Fayunkiruna jami'a dhalika idza hukiya min mazhabihim wa yuhaddithuna fi anfusihim annaha. Okey. Maka bila mereka dengar perincian kita ni, kalau aku buang masa bagi perincikan akidah dia orang ni, orang-orang yang telah terpedaya ni, orang-orang awam ataupun orang-orang yang bukan awam yang telah terpedaya dengan akidah batiniyah ni, dia akan nafikan. Dia kata sebab kami tak dengar apa benda ni daripada golongan yang kau dakwa sebagai batiniyah ni. Dan mereka akan bercakap dalam hati, wa yuhaddithuna fi anfusihim anna haula inma khalafu li annahu laysa indahum haqiqah mazhabina. Mereka akan bercakap dalam hati, si Imam Ghazali ni dia hentam kita sebab dia tak tahu hakikat mazhab kita. Tengok. Walau arafu hala wafaquna alaiha. Kalaulah Imam Ghazali ni dia tahu betul-betul hakikat akidah batiniyah ini, dia akan setuju dengan kami. Dia akan setuju dengan batiniyah. Saya terus terang, sedangkanlah baru pernah dapat komen-komen macam ni. Kata, hang ni tak faham, kamu tak faham. Akidah Ibn Arabi, Abdul Karim Al-Jili ni kamu tak faham. Kalau kamu faham, kamu akan ikut dia. Yang cakap betul pun, dia tak pernah dengar Ibn Arabi cakap benda-benda macam ni. Dia tak pernah dengar Abdul Karim Al-Jili tulis benda-benda macam ni. Fanara, jadi Imam Ghazali kata, fanara an nashtagila birraddi alaihim fima ittafaqat kalimatuhum wa huwa ibtalur ra'yi wa da'watu ila ta'allumi min al-imam al-ma'sum. Maka kami tak nak buang masa cerita benda-benda yang orang akan nafikan, maka kami fokus kepada prinsip batiniyah yang disepakati. Yang mana mereka semua cakap benda sama. Tak kiralah aliran batiniyah nama apa pun, dia bersepakat atas prinsip ini. Apa itu? Membatalkan akal dan mendakwa bahawa sumber ilmu satu-satunya adalah daripada Imam Ma'sum.
Bila ditunjukkan common denominator batiniah ni, awak akan jumpa di Nusantara ni pun banyak sebenarnya golongan ni. Prinsip mereka dua. Suka tekan akal, suka remehkan akal, suka hina akal. Lepas tu kata, ya akal-akal ni kita ikut arif billah, kita ikut wali Allah. Itu prinsip batiniah. Itu bukan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kita tak pelik macam mana Islam dekat tanah Melayu ni macam tak sampai excellence. Sebab ni, macam mana nak jadi masyarakat yang hebat, yang maju, yang berakal, yang bijak pandai, kalau akal dihentam, kalau diajar untuk ta'asub kepada manusia. Jadi Imam Ghazali kata, let's focus on this. Kita hentam prinsip ini. Okay? Fahadhihi umdatu mu'taqadihim wa zubdatu makhdihim. Inilah hati akidah mereka. Zubdatu makhdihim ni, zubdah ni apa, butter. Bakh ni pukulan. Nak buat butter tu kena pukul susu, kalau tak silap saya kan. Pukul, akhirnya keluar butter. Maksud dia inilah hasil akidah mereka. Falnasrif al-inayata ilaihi. Maka kita fokuskan penulisan kitab ini kepada dua prinsip utama itu. Wa ma'adahu famunqasimun ila hadayanin zahiril butlan. Dan yang selain ini semuanya adalah benda-benda mengarut, okay? Yang jelas kebatilannya. Itu tak payah nak buang masa. Wa ila kufrin mustaraqqin min ats-tsanawiyyati wal majusi fil qawli bil ilahi. Dan sebahagiannya pula adalah kekufuran yang dicuri, yang dirampas daripada akidah sanawiyah, Manichaeism ni ataupun majusi, ya, yang percaya kepada Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan, yang mengatakan ada dua Tuhan, fil qawli bil ilahi. Ma'a tabdilil ibarah. Mereka ni ambil daripada akidah majusi ni juga, tapi mereka tukar ibarat. Kalau majusi menggunakan istilah nur wa zalamah, Tuhan cahaya, Tuhan gelap, dia orang tukar istilah as-sabiq dan at-tali. Tapi cerita sama. Sebab tu orang yang terikat dengan ibarat kata, dia orang tak gunakan istilah ni. Dan dia tak lihat hakikat istilah itu, dia hanya lihat bentuk istilah itu. Orang macam ni biasanya akan jadi mangsa. Sebab tu kita nak kena tengok, what is the meaning? Kamu sebut hakikat Muhammadiyah, nampak sedap. Oh, ada nama Nabi Muhammad, mesti betul. Nur Muhammad, mesti betul. What is the essence of this belief? Apa hakikat kepercayaan? Apa hakikat prinsip ni? I want to understand. You tak boleh nak kelentung umat Islam senang-senang menggunakan istilah hakikat Muhammadiyah yang cantik-cantik. Tapi bila kita lihat kepada hakikat dia, ni cerita dia, as-sabiq dan at-tali. Okay? As-sabiq itu Allah, at-tali adalah hakikat Muhammadiyah. Sebiji sama. Okay? Ila dalalin muntaza'in min kalamil falasifah. Dan sebahagian yang lain pula adalah kesesatan yang diambil dan diambil daripada kalam-kalam ahli falsafah. Fi qawlihim innal mabda al-awwal illah liwujudil aql ala sabil luzum an. Apa ahli falsafah kata? Ahli falsafah kata yang pertama tu, the primal cause tu, yang pertama tu, yang satu itu adalah illah, adalah sebab kepada kewujudan al-aql. Yang kedua, at-tali tu, okey, ala sabilil luzum. Sabilil luzum ni maksud dia seperti mana cahaya keluar daripada matahari. Dia bukan datang kemudian. Walaupun dia adalah kesan kepada matahari, tapi dia tak boleh nak dikata datang kemudian. Dia mesti keluar. Dia mesti ala sabilil luzum. Okey. La ala sabilil qasd wal ikhtiyar. Bukan kerana yang pertama itu nak mencipta ikut kehendak dia, bukan berdasarkan ikhtiar, bukan berdasarkan kehendak Tuhan, tetapi terpancar daripada dia. Macam mana matahari, macam cahaya matahari terpancar daripada matahari, bukan hasil dan bukan kerana kehendak matahari. Ini akidah falasifah yang telah termasuk dalam akidah sufi batini juga. Dan mereka mendakwa ini akidah muhaqqiqin, arifin billah. Bukan akidah batiniah ini. Nabi tak pernah ajar benda-benda macam ni. Wa innahu hasala min dhatihi bighairi wasitatin siwa. Kan? Dan alam ini tercipta wa innahu hasala min dhatihi bighairi wasitatin siwa. Kan? Dan yang kedua itu terpancar daripada yang pertama itu tanpa ada apa-apa perantaraan. Selain dirinya sendiri. Macam tadi tu, cahaya matahari keluar daripada hakikat matahari itu tanpa ada perantaraan. Dia keluar terus, terpancar, tertajalli, terlimpah.
Itu bahaya istilah tajalli ni. Bahaya istilah faid ni. Naam. Tapi Imam Ghazali jelaskan dekat sini. Imam Ghazali bukan simplistik dia faham betul. Naam yusbituna mawjudatin qadimatin yalzamu ba'daha an ba'd. Dalam masa yang sama, mereka mengisbatkan kewujudan entiti-entiti yang bersifat qadim, yang tidak ada permulaan, yang mana setiap satu itu keluar daripada satu yang sebelumnya. Macam yang kedua itu keluar daripada yang pertama, ala sabilil luzum, ya, macam cahaya keluar daripada matahari. Kemudian itu keluar juga one after another, something after something, something after something, ala sabilil luzum. Inilah dalam akidah falasifah dipanggil sebagai al-uqul. Al-Farabi menamakannya sebagai al-uqul al-asharah. Satu keluar daripada yang sebelumnya. Kemudian keluar daripada dia satu perkara juga. Ini dipanggil sebagai uqul. Wa yuhiluna wujuda kulli falakin ala aqlin min tilkal uqul. Kemudian mereka menggantikan istilah falak pula dengan istilah akal, ataupun menggunakan istilah akal untuk mengganti istilah falak. Nanti kita tengok dalam kitab Maratibul Wujud Al-Jili, the exact same thing yang Imam Ghazali sebut ni ada. Ya, Al-Jili menggunakan konsep falak. Lepas tu dia menjelaskan bahawa falak ni sebenarnya adalah uqul. Okey. Fi khabatin tawilin lahum. Ini semua benda mengarut yang sangat panjang, yang melirik-lirik. Qad istaqsayna wajh ar-radd alaihim. Kami telah cukup membatalkan dan menyangkal benda-benda merepek ini dalam kitab-kitab kalam kami. Saya percaya merujuk kepada kitab Tahafutul Falasifah lah. Okay. Walasna nashtaghilu fi hadzal kitabi illa bima yakhussu hadzal firqah. Kami tak akan buang masa dalam kitab ini kecuali dengan common denominator, parti akidah mereka. Wa huwa ibtalur ra'yi wa itsbatut ta'lim, iaitu membuang akal dan mengisbatkan perolehan ilmu hanya datang daripada pengajaran daripada Imam Ma'sum. Jadi Imam Ghazali fokus kepada dua benda ini. Baik. Sekarang ni kita boleh lihat kitab Maratibul Wujud Al-Jili. Nak tunjukkan persamaan. Okey. Okey. Kita mula dengan martabat yang pertama. Muka surat 15. Martabat yang pertama ni martabat siapa? Kalau dalam istilah Ahlussunnah wal Jamaah ni Tuhan. Dia tengah cerita pasal Tuhan. Tengok tadi Imam Ghazali menceritakan akidah batiniyah daripada as-sabiq keluar at-tali, daripada at-tali keluar al-murakkab, keluar nafsul kulliyah, daripada nafsul kulliyah keluar al-murakkabat, daripada al-murakkabat keluar al-kaifiyat yang empat tu, daripada al-kaifiyat yang empat tu keluar anasir yang empat, daripada anasir yang empat tu keluar minerals, ma'adin, daripada lepas tu keluar pula tumbuh-tumbuhan, lepas tu keluar pula haiwan, lepas tu keluar insan yang terakhir sekali. Kita tengok aturan kitab ni pun sama juga. Okay, exactly. Kita baca martabat yang pertama. Minta maaf kalau saya terlaju sangat sebab banyak cerita panjang yang kita nak buka ni. Ada banyak lagi perkara yang saya boleh kongsi, tapi tak nak memenatkan pendengar. Ada perkara saya gerak lagi. Baik, martabat yang pertama Al-Jili sebut dalam kitab dia Maratibul Wujud. Ya. Okey, bagi yang tanya Maratibul Wujud ni apa cerita Ustaz? Okay, Maratibul Wujud ni sebenarnya adalah satu sistem menjelaskan wahdatul wujud. Macam mana daripada yang satu boleh keluar yang ramai? Apakah proses yang berlaku? Daripada yang esa, yang tunggal, tiba-tiba boleh keluar yang ramai ni? Kalau kita cakap senang lah, proses penciptaan lah. Alam ni bukan Allah, Allah bukan alam. Tetapi golongan wahdatul wujud ini, ya, golongan batiniyah ini, mereka berpegang pada yang ada hanya dia. Dan dia itu ada dua sisi. Satu sisi ketuhanan, satu sisi makhluk. Tapi dua-dua ni adalah dia juga. Okey? Yang ada hanya satu, saya ulang. Yang ada hanya satu. Dan yang satu itu ada dua sisi. Sisi makhluk, sisi Tuhan. Dua-dua ini sama. Okey? Itulah semudah yang saya boleh jelaskan. Jadi mereka terpaksa menulis kitab-kitab seperti ini untuk menjelaskan macam mana daripada yang satu boleh jadi ramai-ramai ni, banyak.
Daripada wahdah jadi kathrah. Itu yang terpaksa mereka tulis sistem maratibul wujud, martabat kewujudan. Ada martabat 100, ada martabat 40, ada martabat 7, ada martabat 3. Semuanya sama sebenarnya, adalah untuk menjelaskan bagaimana daripada satu keluar yang ramai. Faham InsyaAllah. Baik. Al-ghaibul mutlaq. Martabat yang pertama. Min maratibil wujudi hiya dhat al-ilahiyah al-mu'abbaru anha bi ba'di wujuhiha bil ghaibil mutlaq. Zat ketuhanan, okey, pada dataran yang paling awal, yang pertama sekali itu dipanggil sebagai al-ghaib al-mutlaq. Ghaiban yang mutlak. Kenapa dia panggil sebagai ghaiban yang mutlak ataupun ghaibil ghaib? Ghaiban yang ghaib. Lisarafati dzat al-muqaddasah an sa'irin nisab wa tajalliyat. Kerana pada waktu itu zat Tuhan itu bebas daripada segala sifat, segala penisbahan. Kerana pada waktu itu tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada kanan, tidak ada kiri, tidak ada sebelum, tidak ada sesudah, tidak ada baik, tidak ada buruk, tidak ada cantik, tidak ada tidak cantik, tidak ada besar, tidak ada kecil, tidak ada sayang, tidak ada benci. Waktu itu tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jadi zat Tuhan pada waktu itu dipanggil sebagai ghaibul mutlaq. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi tentang akidah batiniyah. Mereka kata tak boleh nak sifatkan Tuhan ada, tak boleh nak sifatkan Tuhan tak ada, tak boleh nak sifatkan Tuhan itu bersifat ataupun tidak bersifat, tak boleh nak kata Tuhan itu tidak diketahui, tak boleh nak kata Tuhan itu diketahui. Ni dia. Walihaza abbara anha al-qaum, sebab pada waktu ini Tuhan belum tajalli lagi. Tuhan belum menzahirkan diri dia lagi. Walihaza abbara anha al-qaum bizzatil ilahiyatis sadij. Sebahagian orang mengistilahkan ini sebagai zat Tuhan yang apa kita kata raw material ni kita nak kata apa? Bahan mentah. Bahan mentah segala kewujudan. Bahan mentah ni dia belum ada bentuk, dia belum ada apa. Katalah awak ada bahan mentah plastik kan. Awak belum bentuk dia jadi kerusi ke, jadi mainan ke. Dia ada tapi dia tidak ada sifat. Dia hanya plastik. Ni kalau saya nak kasih satu contoh yang agak kasar lah. Jadi seolah-olah mereka nak katakan di sini tak ada sifat, tak ada apa. Is raw material. Idh kallatil ibarat duniha. Ni bukan ibadat, ibarat. Okay? Kerana ibarat bahasa lemah, kalah, tak mampu untuk menyifatkan Tuhan dalam dataran ini. Wanqata'atil isyarat. Ya, sama juga lebih kurang. Ibarat tak ada isyarat pun tak boleh. Qabla al-wusuli ila saradiki haramiha wa min suradiq haramiha wa min huna summiyat bi munqati' al-isyarat wa bi majhul al-ghaib. Sama ni hanya bahasa berbunga untuk menjelaskan apa yang dah telah sebutkan tadi. Wa kadzalika sammaha ba'dul arifin bil adam. Nampak? Sebahagian golongan arifin menamakan Tuhan pada martabat ini sebagai tak wujud. Bil adami al-muqaddami 'ala al-wujud. Satu ketiadaan yang mendahului kewujudan. Ini permainan kata ni kalau awak tengok. Yuridu bidzalika adamu luhuqin nisbatil wujudiyyati bi mutlaqis sarafati dzatiyyati allati 'alat 'ala nisbati wa ghairiha. Dia nak kata bahawa dia disifatkan sebagai tidak ada, maksud dia tidak ada penyifatan lagi, tidak ada penisbahan yang boleh dinisbahkan kepada Tuhan pada waktu itu. La yuridu bi annaha adamuhu. Tidak bermaksud mengatakan bahawa dia tidak ada. Ai ma'dumah fa wujidat. Maksudnya dia tak ada lepas tu baru ada. Bukan itu yang kami maksudkan. Yang Abdul Karim Majili kata. Tengok permainan bahasa dia yang Imam Ghazali kata tadi. Mereka ni sebenarnya macam nak menafikan kewujudan Tuhan, tapi menggunakan takbiran-takbiran, alasan-alasan, kami hanya untuk isbat, kami nak menafikan kekurangan daripada Tuhan, kami nak nafikan tasybih daripada Tuhan. Sebab tu kami kata tak boleh nak kata Tuhan ni tak ada, tak boleh nak kata Tuhan ni ada. Bal likauniha haqiqatul wujudil bahad. Kerana Tuhan ni adalah hakikat wujud yang raw. Dia tak ada sifat, tak ada apa. Allati hiya zulamatul anwar, kegelapan cahaya. Maksud dia cahaya itu terlalu terang sampai dia jadi gelap. Maksud dia tak boleh nak jelaskan. Fiha ayyu majhulah min kulli jihad la sabil ila ma'rifatiha biwajhin min wujud. Lepas tu dia guna pula hadis Nabi berkenaan dengan amak. Padahal kalau kita periksa syarah para ulama yang muktabar, salafus soleh, tak ada kaitan pun dengan Tuhan tidak bersifat, tidak bernama pada dataran ini. Kita tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu
dia qadim, kan? Sifat Allah qadim, iradah, qudrah, semua qadim, tidak ada permulaan. Ni tidak mereka siap cerita tentang martabat. Lepas tu dia siap kata ni sebelum tajalli. Ni ada sebelum, ada sesudah. Tapi bila tanya dia kata, oh bukan sebelum dari segi zaman, tapi sebelum dari segi ilah ma'lul macam tadi tu. Dia sabak akli sahaja. Kedahuluan logical, bukan kedahuluan temporal. Walihaza qalatit ta'ifatu, paragraf paling bawah. Walihaza qalatit ta'ifatu innahu al-maskutu anhu wa min thamma la yudkhiluhu ba'dul muhaqqiqin fi maratibil wujud. Dia adalah the silent one. Yang tak boleh kita nak cakap pun tentang dia. Okay. Dan sebahagian muhaqqiqin memasukkannya, tak memasukkannya pun dalam maratibul wujud, dalam martabat kewujudan. Dia tak masukkan. Sebab tak boleh nak sifatkan ada, tak boleh nak sifatkan sebagai tak ada juga. Tapi ada yang sifatkan sebagai tak ada terus. Okay. Walihaza yaj'alu ba'dul sorry. Okay. Terus kepada muka surat seterusnya. Okey. Martabat yang kedua dipanggil sebagai al-wujud al-mutlaq. Al-wujud al-mutlaq ni saya ringkaskan. Di sini baru ada pembentukan zat. Okay, walaupun saya guna perkataan pembentukan tu tidaklah berapa tepat. Istilah yang digunakan ta'ayyun. Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil individuation. Kalau bahasa kasarnya, plastik itu sudah ditolak ke atas. Maksud dia sudah ada bentuk rambang. Katalah saya nak buat patung manusia dengan plastik yang raw material tu. Saya dah tolak ke atas plastik tersebut, dah ada satu bentuk macam tunggul macam. Maksudnya dah ada perbezaan, dah ada individuation, dah ada zat ketuhanan itu. Ini adalah ta'ayuniz zat. Kemudian muka surat yang seterusnya dia menceritakan bahawa martabat yang kedua ini adalah dinamakan sebagai haqiqatul Muhammadiyah. Ini adalah punca kepada hakikat Muhammadiyah. Ini belum masuk hakikat Muhammadiyah lagi ni. Maksudnya ini belum masuk dataran tali. Martabat 1 sampai 14 kalau tak silap saya, semuanya adalah martabat al-sabiq tadi tu. Al-sabiq. Okey. Dan lepas martabat ke-14 barulah masuk martabat at-tali. At-tali. Barulah cerita pasal aqil awal, hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad dan seterusnya. Tapi dekat sini martabat yang kedua dijelaskan bahawa inilah martabat haqiqatul Muhammadiyah. Hakikat kepada hakikat Muhammad. Dia sebelum hakikat Muhammadiyah ada hakikat kepada hakikat Muhammad. Kemudian martabat yang ketiga pula, ini Tuhan mentajallikan diri dia, memanifestasikan diri dia. Di sini terzahirnya asma' dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, barulah terzahirnya asma' dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya baca secara sekilas untuk kita faham. Kemudian kita terus lompat kepada martabat yang ke-12. Ini muka surat 26. Okey. Saya tersilap tadi. Martabat yang pertama sampai martabat ke-11 semua itu adalah as-sabiq. As-sabiq. Martabat ke-13 seterusnya itu bukan seterus sampai habis kerana selepas itu juga adalah yang kita panggil sebagai alam fizikal ni lah. Alam fizikal ni dah bukan at-tali lagi. Okay. Jadi martabat 1 sampai 11 adalah martabat as-sabiq. Kemudian martabat 12 ini dia perantara, dipanggil sebagai alamul imkan. Min maratibil wujud hiya alamul imkan. Fa inna at-tajalliyatil fi'liyah akhirut tanazzulat al-ilahiyah al-haqiyah. Nampak ni? Okay. Ni adalah tanazzul. Tanazzul ni pun susah untuk kita terjemah bahasa Melayu. Kalau bahasa kasar dia, bahasa rambang dia, turunnya Tuhan ni daripada zat yang satu itu kepada yang banyak ini, dia ada dataran-dataran di mana dia turun padanya. Maka di sini diceritakan bahawa ini adalah akhirut tanazzulat. Ini keturunan Tuhan, okay, yang terakhir. Okay. Dan selepas ini iaitu martabat ke-13 pula adalah
awwalu tanazzulat al-ilahiyah al-khalqiyah. Tadi akhir tanazzulat al-ilahiyah al-haqqiyah. Ingat tadi saya kata apa? Yang wujud hanya satu. Yang satu tu ada dua sisi. Sisi Tuhan, sisi makhluk. Sisi al-haq, sisi al-khalq. Betul? Jadi yang martabat 1 sampai martabat ke-11 adalah sisi yang satu itu pada sisi ketuhanan dia. Okey? Sisi ketuhanan yang disifatkan sebagai haqqiyah. Okay? Selepas ini, martabat ke-13 adalah al-ilahiyah al-khalqiyah, ketuhanan kemakhlukan. Nampak? Ada ketuhanan-ketuhanan dan ada ketuhanan kemakhlukan. Dia ada dua sisi. Satu ketuhanan-ketuhanan, lagi satu ketuhanan kemakhlukan. Ini kalau saya nak terjemahkan secara rampak. Jadi betul lah. Martabat 1 sampai 11 itu semua adalah as-sabiq. Martabat yang kemudian itu adalah al-attali. Fal-imkan martabah mutawassitah bain al-haqqi wal-khalq. Liannahu a'ni al-imkan la yutlaqu alaihi al-adam wal wujud. Dan makam imkan ini dia adalah perantara antara makam hak dengan makam khalq. Dan dia tidak boleh disifatkan sebagai tak ada ataupun ada. Okay, tak boleh disifatkan sebagai tak ada ataupun ada. Awak nak kena ingat semua ini adalah satu. Martabat yang 1 sampailah ke martabat yang 40 adalah satu hakikatnya. Okey. Saya tahulah memang memeningkan benda ni. Itu Imam Ghazali kata khabatun tawid. Dia orang punya pendetilan mengarut ini sangat panjang, sangat panjang. Tengok, kita masuk ke martabat ke-13. Al-aqlul awwal. من مراتب الوجود هي العقل الأول. قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله العقل. Ini digunakanlah hadis-hadis Nabi kan, yang palsu. Ni hadis palsu kan, yang mengatakan perkara pertama yang Tuhan cipta adalah akal, tu hadis palsu. Itu dia kata bahawa akal ni itulah qalam, al-qalam al-a'la. Nampak tadi Imam Ghazali kata kan, dia akan guna qalam, akan guna al-lawh untuk menisbahkan kepada teori dia orang ni. Qala sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Hadis. Dan al-qalam itu apa pula? Al-qalam huwa ruhul Muhammadi. Suka-suka hati mereka. Al-qalam ni adalah ruh Muhammadi. Qala sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyika ya Jabir. Bahawa hadis palsu, hadis Nur Muhammad ini. Fa'alima bihadhihi al-ahadits as-salasa an al-aqla wal qalama al-a'la wal ruh al-Muhammadi ibarah an syai'in wahid. Ini menunjukkan bahawa istilah akal, istilah qalam, istilah ruh Muhammadi semuanya merujuk kepada hakikat yang satu. Dia is one entity. Qad auda Allah Taala jami'al ulumi fil aql al-awwal. Semua ilmu, semua maklumat Tuhan itu ada dalam akal awal. Wa in syi'ta qulta fil qalam al-a'la. Kalau kau nak kau panggil qalam a'la, kalau kau tak nak panggil akal awal. Wa in syi'ta qulta fil ruh al-muhammadi. Kalau kau tak nak guna istilah qalam a'la, kalau tak nak guna istilah akal awal, maka guna istilah ruh muhammadi. Fal ulum fil aql al-awwal mujmalah ka ijmalil kalam fil fuadi wa hiya mufassalah fi nafsil kulli. Tengok ni. Daripada akal keluar nafsul kulli. Tengok. Tadi Imam Ghazali dia sebut apa? Mereka percaya bahawa daripada akal itu pula keluar an-nafs. Pula an-nafs al-kulliyah. An-nafsul kulliyah. Dan didakwa bahawa hakikat ataupun ruh al-Muhammadi ini dia bagaikan idea dalam minda kita. Okey? Dan nafsul kulli ini bagaikan lafaz, kata-kata kita. Maksud dia dah jadi perincian. Tadi itu very general. An idea. Itu roh Muhammadi. Kemudian ditakbirkan, itu yang dipanggil sebagai an-nafsul kulliyah. Ini kiasan yang diberikan oleh Abdul Karim Al-Kili. Saya pernah buat satu Facebook posting, saya menjelaskan perbezaan hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad, diri Nabi Muhammad SAW dan insan kamil. Okay? Di sini istilah dia berbeza sedikit. Tapi kalau ikut Ibn Arabi, hakikat Muhammadiyah itu inilah yang dipanggil sebagai ruh Muhammadi. Hakikat Muhammadiyah ni adalah the general idea. Okay? Nur Muhammad itu adalah sebagai perinciannya. Bila dah terpancar jadi alam ni, itulah Nur Muhammad. Hakikat Muhammadiyah is still an idea in the mind of God. Nur Muhammad itu yang sudah terpancar
yang sumber pancaran sekalian alam. Sumber pancaran sekalian alam. Tapi di sini digunakan istilah Ruh Muhammad. Digunakan istilah Ruh Al-Muhammadi. Kemudian ke surat 28. Wa'lam anna al-uqul al-'asharah. Tengok ni, dia bawa konsep uqul al-'asharah ni. Uqul al-'asharah ni adalah akidah falasifah. Tak ada kaitan langsung dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaha al-aql al-awwal. Ni exactly yang Imam Ghazali kata tadi tu. Kan satu akal keluar daripada satu akal, keluar daripada akal yang sebelum, keluar daripada akal yang sebelum. Imam Ghazali kata exactly tadi. Mana Imam Ghazali kata tadi? Muka surat 40 Fadaih. Yuthbituna mawjudatin qadimah yalzamu ba'duha an ba'd. Muka surat 40 ya. Yalzamu ba'duha an ba'd. Wa yusammunaha uqulan. Mereka memanggilnya, menamakannya sebagai uqul. Kan? Wa yuhiluna wujuda kulli falakin ala aqlin min tilkal uqul. Muka surat 40. Kat bawah sikit. Uqul tu. Ini dah. Okay, ini sahabat kita tunjukkan dalam teks Fadaih ni. Exactly Imam Ghazali kata, dia orang cakap tentang uqul. Satu akal keluar daripada akal yang lain, keluar daripada akal yang lain. Akal ni bukanlah akal kita, maksudnya entiti yang dibagi sebagai uqul. Okay, kita batal balik Maratibul Wujud. Muka surat 28. Wa'lam, bukan wa'lamu. Wa'lam anna al-uqul al-'asharah a'laha al-aql al-awwal wa adnaha al-aql al-fa'al. Ni ada cerita tentang lepas tu keluar daripada uqul-uqul ni an-nafsul kulliyah, the universal spirit. Pelik kan? Imam Ghazali kata ini akidah batiniyah. Al-Jili kata ini akidah wali-wali tahap tinggi. Wali kulli min al-ma'qul wa nufusul uqul. Kemudian kita terus kepada martabat ke-22. Muka surat 36, Maratibul Wujud. Martabat 22. Martabat 22 ni al-murakkabat wa aqsamuha. Benda-benda yang tergabung dan menjadi alam jisim. Exactly yang Imam Ghazali sebut tadi dalam muka surat 39 dalam Fadaih. Kan? Wa hadasa min al-mubdi' al-awwal an-nafs al-kulliyah al-fashiyah juz'iyatuha fi hadhihi al-juz'iyatiha fi hadhihi al-abdan al-murakkabah. Nampak tu? Ini dia tengah cerita bahasa murakkabat pula ni. Okey. Dia tengah cerita bahasa al-murakkabat. So dalam Maratibul Wujud Al-Jili dia ikut betul-betul exactly the same structure. Martabat 22 al-murakkabat wa aqsamuha. Dekat sinilah cerita pasal sejuk, panas, kering, basah. Kemudian tertimbullah pula 4 anasir, iaitu anasir api, air, tanah dan angin. Kemudian kita pergi ke martabat ke-23, muka surat 42. Muka surat 42, martabat ke-23. Tengok. Ni masuk al-falak. Tadi kan Imam Ghazali kata kadang mereka guna istilah uqul, kadang mereka guna istilah falak. Falak kat sini juga bermaksud uqul. Falak ni orbit kan, orbit. Tapi falak ni dia kata this is an idea, dia bukan benda yang entiti yang real. Tapi ada falak yang real, ada falak yang theoretical.
Tapi saya nak tunjukkan persamaan je ni. Persamaan Imam Ghazali kata struktur akidah mereka begini dan saya buktikan. Tengok ni. Dalam Maratibul Wujud, the exact same structure. So, ini akidah batiniyah ke akidah siapa yang dibawa oleh Abdul Karim Al-Jili. Okay. Dan Ibn Arabi pun ada cerita tapi tidak sedetail Al-Jili. Tapi dia punya superstructure dia sama. Kemudian martabat ke-24, 24 Falakul Jauza dan Orion, Orbit of Orion. Dan lepas tu Falakul Aflak, martabat ke-25. Kemudian masuk pula alam langit. Langit ni ada martabat-martabat dia. Martabat ke-26. Sama Zuhal, langit Zuhal ni kalau tak silap saya Mercury Allahu alam. Saya tak ingat. Mushtari, Jupiter, kan? Marikh, Mars, langit matahari, langit Venus, langit Otarit, lepas tu langit bulan. Ini kosmologi kalau awak nak faham dia kosmologi. Itu jelas menunjukkan bahawa hukum Maratibul Wujud ni dia nak menjelaskan tentang semua yang wujud. Bahawa semua yang wujud ni adalah satu, yang esa sebenarnya. Ini semua adalah pancaran dia, adalah pentajalian dia juga. Sebab tu mereka mengambil berat tentang astrologi. Okay. Mereka mengambil berat tentang astrologi sebab alam-alam yang atas tu adalah alam-alam yang lebih dekat dengan tajalli-tajalli yang paling awal. Okay. Alam jisim ni adalah tajalli yang kemudian, yang dikata lebih rendah lah. Dan kemudian kita terus beralih kepada falak, martabat ke-37 pula. Martabat 37 muka surat 49. Al-Ma'adin, ni masuk mineral, nampak tak? Siapa yang tak nampak lagi memang saya sangat pelik lah kan. Is in denial lah. Orang yang tak nak terima ni, you are in denial. Okay. Al-Ma'adin wa anwa'uhu, ni termasuk mineral. Imam Ghazali kata tadi kan. Lepas murakkabat, kan? Lepas tu aflak, lepas tu masuk, aflak, lepas tu murakkabat, lepas tu mineral. Lepas tu martabat ke-38 nabat, tumbuh-tumbuhan. Kemudian haiwan, binatang, martabat ke-39. Last sekali, martabat ke-40 adalah martabat al-insan. Okay? Insan ni kita baca lah supaya kita tahu apa benda insan ni sebenarnya. Okay? Martabat ke-40 muka surat 53, al-insan wa faidatu ma'rifatin nafs. Sebab tu dijelaskan bahawa pentingnya kenal diri. Sebab apa? Sebab apa? Ni dijelaskan kenapa. Sebab tu golongan batiniah suka cerita kenal diri, kenal diri, kenal diri. Kenal diri, kenal Tuhan. Kenal diri, kenal Tuhan. Dan itu bukan hadis ya. Min maratibil wujudi. Okay. Walaupun ada yang kata boleh diterima sebagai hadis sebab boleh ditakwilkan kepada makna yang sahih. Okay. Li'arifun, Ibn Abbas pun mentafsirkan li'abudun sebagai li'arifun untuk kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi di sini dalam hadis yang mereka dakwa itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri kenal Tuhan. Ibn Arabi menjelaskan fa dekat situ, faqad ni maksud dia secara langsung. Siapa kenal diri kenal Tuhan. Itulah dia mendakwa bahawa diri itulah Tuhan lah. Apa lagi yang kita tak faham. Dia being very frank sebenarnya. Dia orang dah berterus terang. Dekat sini pun Abdul Karim Al-Jili menguatkan lagi apa yang saya sampaikan itu. Apa faedah mengenal diri insan itu? Apa faedah mengenal diri insan? Kita baca. Min maratibil wujud hiyal insan. Wa bihi tammatil maratibu wa kamulal alamu. Dan dengan insan itulah sempurna martabat pentajalian Tuhan itu dan sempurnalah alam ini. Wa zaharal haq, dan terzahirlah Tuhan li zuhuril akmal, pada penzahiran dia yang paling sempurna sekali. Ala hasabi asma'ihi wa sifatihi, berdasarkan nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan dalam insan. Kan insanu anzalul mawjudat. Walaupun manusia itu adalah pewujudan yang paling rendah, maksudnya yang paling hujung sekali dari segi martabat, tetapi a'lahum martabatan fil kamalat, tetapi dari segi kesempurnaan dia paling tinggi sekali. Falaisa li ghairihi dzalik. Tidak ada selain insan itu yang ada makam ini.
Waqad bayyanahu, dan kami telah jelaskan, annahul jami'u lil haqa'iqil haqqiyah. Manusia itu terangkum dalam diri dia hakikat-hakikat ketuhanan dan hakikat-hakikat kemakhlukan. Nampak? Dua-dua sekali. Tengok Jadi yang satu itu ada dua sisi, dan yang satu yang berdua sisi ini telah menjelmakan diri dalam diri insan. Itu penjelmaan dia yang paling sempurna sekali. Jumlatan wa tafsilan, hukman wa wujudan, bidzati was sifat. Penjelmaan Tuhan pada manusia itu secara general dan secara terperinci, bidzati was sifati, secara zat dan secara sifat, luzuman wa aradan, haqiqatan wa majazan, secara hakiki dan secara kiasan. Wa kullama ra'aitahu aw sami'tahu fil kharij fahuwa ibaratun an raqiqatin min raqa'iqil insan atau ismin li haqiqah min haqa'iqihi. Bila mana kamu melihat apa-apa sifat Tuhan di luar, di luar insan, maka ketahuilah bahawa itu sebenarnya adalah sifat insan juga. Semuanya terangkum dalam diri insan. Apa yang berada di luar ada dalam diri insan juga. Kerana insan itu adalah cetakan kecil kepada Tuhan. Okay? Atau insan itu sendiri adalah penjelmaan yang paling tinggi kepada Tuhan. Okay? Fal insanu huwal haq. Manusia itu adalah al-haq. Al-haq ni Tuhan lah. Dalam istilah Sufi Batini pun, haq ni dia Tuhan. Wa huwa zat. Dialah zat. Zat siapa? Zat apa? Zat Tuhan. Insan itulah zat Tuhan. Ni kalam apa ni? Kalam kufur semua ni. Wa huwa sifat, dan dia juga adalah sifat Tuhan. Wa huwal arash, dialah arash. Wa huwal kursi, dialah kursi. Dialah lauh. Dia ni siapa? Insan Dialah lauh mahfuz. Dialah kalam. Dialah malaikat. Dialah jin. Dialah langit-langit. Dialah planet-planet. Dialah bumi-bumi. Dan segala yang berada di antaranya. Dan segala yang berada di dalamnya. Wa huwal alam ad-dunyawi, dialah alam dunia. Dialah juga alam akhirat. Dialah wujud dan segala yang meliputinya. Dialah al-haq. Dialah haq. Dialah Tuhan. Dialah makhluk. Dialah yang qadim, yang tidak ada permulaan. Dia jugalah yang ada permulaan. Falillahi durru man arafa nafsahu ma'rifati iyaha. Liannahu arafa rabbahu ma'rifatahu li nafsihi. Nampak? Ini punchline dia. Dia kata, inilah siapa yang kenal diri dia, seperti mana aku mengenal diri, maka dia telah mengenal Tuhan. Siapa yang kenal diri, dia kenal Tuhan. Sebab apa? Sebab diri itu Tuhan. Jelas-jelas dia kata dekat sini. Insan itulah hak. Insan itulah khalq. Insan itulah zat. Insan itu segala-galanya. Itu siapa Tuhan sebenarnya? Apa itu Tuhan sebenarnya? Apa itu Allah? Allah yang mereka percaya ini adakah Allah yang kita percaya? Adakah ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ini akidah batiniyah. Tapi orang-orang seperti ini dikedepankan sebagai ahli sufi oleh sebahagian pihak. Yang berdegil juga mendakwa mereka ni ahli sufi arif billah. Ini batiniyah haula. Batiniyah. Memasukkan akidah batiniyah ke dalam tasawuf Islam. وليكن هذا آخر الكتاب الله الموفق للصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Dia tutup dengan selawat juga. Supaya orang yang tak faham dia kabur, oh ni dia selawat pada Nabi juga. Tapi Nabi yang dia percaya itu siapa? Bukan Nabi yang kita percaya. Allah yang dia percaya, bukan Allah yang kita percaya. Konsep tauhid yang mereka bukan tauhid yang kita. Inilah dipanggil sebagai batiniyah. Ya, batiniyah. Cukup kot. Kalau ada apa-apa soalan, berat sikit ni baru berapa page ni? Bab ke-4 ni. Macam mana dengan golongan yang buat statement macam ni? 7 sifat ma'ani Allah ada pada ruh manusia, menyebabkan manusia boleh melakukan 7 sifat ma'ani tersebut. Walhasil manusia ini sebahagian daripada ketuhanan. Apabila manusia mati, maka hilanglah ketuhanan pada diri manusia tersebut. Okay, ini bahasa yang tunggang langgang lah. Orang yang bertanya soalan, bukan Osman Ibrahim. Dia hanya menyampaikan soalan orang lain. Kenapa saya kata tunggang langgang? Okay. Dia kata dekat sini sebahagian ketuhanan ada pada manusia.
Tapi lepas manusia mati, bahagian ketuhanan tu hilang. Kan? Macam mana sesuatu yang ada bahagian ketuhanan boleh mati, lepas tu boleh hilang? Maksud dia pada awalnya dia tak dapat bahagian ketuhanan. Sebab kalau dia dapat bahagian ketuhanan, dia tak boleh mati. Dia tidak boleh mati. Dan kalau kita cerita tentang sifat ma'ani, ya, kudrah, iradah, Allahumma salli ala Muhammad, hayyun, ilm, semua tu sifat-sifat ma'ani tersebut, itu dalam istilah ahli sunnah wal jamaah dia ghair mu'thir, kan? Kudrah manusia ghair mu'thirah, iradah manusia ghair mu'thirah, tidak memberi kesan. Dia bukan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kudrah dia, bukan Allah berikan kepada kita iradah dia. Allah menciptakan satu iradah dan Allah berikan kepada manusia. Allah menciptakan kudrah, Allah berikan kepada manusia. Bukan kudrah Allah, bukan iradah Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita. Ini kita kena faham, dia berbeza. Dia berbeza. Dan iradah kita itu yang Allah ciptakan untuk kita, iradah kita itu, kita tidak boleh beriradah kalau Allah tidak beriradah, kita beriradah. Kita tak akan boleh berkehendak kalau Allah tidak berkehendak untuk mencipta kehendak untuk kita. Tapi iradah kita, kudrah kita, semuanya adalah dalam istilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ghairu mu'thirah. Dia tidak memberi kesan. Kesan hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesan hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak betul kalau mereka kata sifat ma'ani Allah ada dalam diri kita. Sifat ma'ani Allah, Allah punya. Sifat yang ada pada kita tu adalah Allah ciptakan. Cipta, ingat, Allah cipta. Bila dah cipta, tak boleh lagi nak disebahkan sebagai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya harap faham, saya harap faham di sini. Kalau tak faham boleh minta klarifikasi. Ini saya buka lagi kalau ada apa-apa soalan. Ghaib mutlak sama macam nothingness ke? Nak kata sama penuh tak boleh. Ghaib mutlak ni bagi dia orang ni bukan tak ada, ada. Tetapi nak tak boleh dibahasakan. Jadi yang tak ada tu adalah bahasa. Kita tak ada bahasa untuk sifatkan Tuhan pada dataran itu. Bagi saya ini semua adalah rajman bil ghaib, ya. Ini semua berbicara tentang zat Tuhan tanpa sultanin min Allah, tanpa authority yang Allah berikan. Mana dia orang dapat benda ni? Kan? Al-Quran tak ada ajar benda ni. Nabi SAW tak ada ajar benda ni. Dia orang dakwa dapat daripada kasyaf, dari pengalaman kerohanian. Ini masuk dalam diri Tuhan, dalam akal Tuhan. Macam mana iradah Tuhan tu boleh timbul, macam mana kudrah Tuhan tu boleh timbul. Ini mana dia orang dapat ni? Ini dah masuk dalam nak bercakap tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Mana mandat mereka? Ya? Where did they get this mandat from? Nabi SAW sendiri tidak cerita kepada kita benda-benda macam ni. Mana dia orang dapat? Ini semua adalah rekaan, ini khayalan, ilusi mereka sendiri. Yang kita tahu mana mereka dapat. Dah cerita dalam kitab-kitab falsafah. Dan ahli falsafah silam, dia tak dakwa pun dapat kasyaf. Dia hanya guna otak je, merepek-repek dengan akal dia. Lepas tu datang Sufi Batini ni, dia pergi ambil, lepas tu dia dakwa, oh ni datang dari fana, datang daripada kasyaf. Padahal orang tu dah bercakap tanpa kasyaf, tanpa fana. Dia pergi ambil, lepas tu dia kata, oh ni kami dapat hasil daripada fana dan kasyaf. Boleh? Pedang singa, silakan. Pedang singa kata nak tanya soalan. Jadi permainan batiniah ni sangat halus, sangat halus, dan banyak menjadi mangsa adalah golongan khususnya golongan sufi yang bertarekat. Saya kena berterus terang, ya. Sebab ramai di kalangan mereka yang mengagungkan Ibn Arabi, mengagungkan Al-Jili, bahkan membaca kitab-kitab mereka, dan
mengisbatkan bahawa dia orang ni wali-wali Allah. So sekarang ni macam mana? Imam Ghazali kata ini akidah batini. Dan dia orang pula kata ni akidah sufi. Akidah sufi tahap tinggi. Macam mana? Kalau kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tahu lah siapa yang bercakap benar. Imam Ghazali ke Al-Jili atau Ibn Arabi. Saya tengah tunggu soalan daripada Pedang Singa. Kalau tak ada, mungkin yang lain boleh tanya dulu kalau ada soalan. Biasanya orang tanya apa beza izin Allah dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tapi di sini Pedang Singa tanya apa beza izin Allah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semua izin dan redha Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di bawah kategori besar kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehendak tu ada izin, ada redha dan ada penentuan Allah Subhanahu Wa Taala. The umbrella category is kehendak, iradah. Di bawah iradah tu ada perkara yang berbeza jenis. Ada yang dipanggil sebagai izin, ada yang dipanggil sebagai ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tentukan. Kehendak lain, ketentuan lain. Ini yang saya pegang, berbeza. Okay. Berbeza kehendak dengan ketentuan. Tapi semua ni termasuk dalam semua yang berlaku termasuk di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bezanya dengan izin, bezanya dengan izin adalah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ilmu dia tahu, katalah dia tahu saya pilih Islam. Allah dah tahu saya pilih Islam. Dan Allah tidak menghalang pilihan saya itu. Maksudnya Allah izinkan saya menjadi orang Islam. Itu sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah yang tentukan. Maksudnya, aku pilih dia ni masuk Islam, dia ni aku pilih kafirkan dia. Okay? Tak kiralah apa yang dia nak, aku nak dia kafir. Itu bukan pegangan saya, itu yang bukan saya faham daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okay? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Allah memberikan iradah kepada manusia dan manusia itu yang membuat pilihan. Okay? Tetapi pilihan yang dibuat tu adalah kurniaan iradah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Kurniaan iradah raw iradah yang raw daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pilihan yang dibuat itu adalah pilihan dia sendiri. Jadi apabila manusia memilih keimanan atau kekufuran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak halang, tidak halang kecuali kalau dia ada buat maksiat-maksiat tertentu sebelum ini. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Apabila mereka sukakan kesesatan, maka Allah sesatkan mereka lagi. Innal ladzina ihtadaw hudan, kan? Untuk orang yang nakkan hidayah, Allah kasih hidayah. Jadi ada beberapa perkara Allah tentukan. Tetapi ada default state, pilihan manusia untuk iman atau kufur, itu pilihan manusia itu sendiri. Tapi kemudian itu Allah Subhanahu Wa Taala boleh menentukan hasil daripada pilihan awal dia. Saya pilih untuk hidayah, untuk capai kebenaran, maka Allah akan beri hidayah pada saya. Pemberian hidayah daripada saya itu ketentuan. Tapi bila saya pilih untuk Islam, untuk masuk Islam, untuk terima Islam, itu adalah izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan saya, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila saya nak hidayah, Allah akan beri hidayah. Dan pemberian hidayah Allah itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni kompleks, ya. Saya ulang lagi sekali, benda ni sampai hari ni ulama masih bincang. Ulama orang awam akan terus ada sebahagiannya akan keliru sebab benda ni bukan benda senang. It's not something easy to understand. Saya tak yakin ada orang dalam dunia yang boleh jelaskan, semua orang faham. Tak. Ulama tulis berbuku-buku menjelaskan tentang qada qadar ni, masih ada orang tanya soalan. Tapi ini pegangan saya. Pegangan saya begitu. Umbrella kategori adalah iradah. Di bawah itu ada izin, ada redha, kemudian ada ketentuan. Okay? So
Itu semua termasuk dalam iradah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, basically batiniah ini berkecenderungan ke arah pantheism atau pandeism. Okey, pandeism ni saya belum pasti lagi apa maksud dia. Biasanya dalam perbincangan tentang wahdatul wujud ni, istilah yang biasa keluar adalah pantheism ataupun panentheism. Pandeism ni saya jarang dengar. Pantheism ini maksud bahawa semua nothing exists but God. Panentheism pula, saya tak cerita pandeism. Pandeism saya tidak tahu. Panentheism pula mendakwa bahawa alam ini bukan keseluruhan Tuhan. Okay? Tetapi yang ada hanya Tuhan. Tapi dia bukan keseluruhan Tuhan. Okay? Jelas ya? Dia bukan keseluruhan Tuhan. Itu panentheism. Kalau pantheism ni, semua alam ini adalah Tuhan dan Tuhan itu adalah alam. Okay? Tuhan itu adalah alam ini. Jadi batiniah ni bagi saya dia lebih kepada pantheism sebenarnya. Dan pantheism dia lebih kepada untuk menghapuskan kepercayaan kepada Tuhan, macam Imam Ghazali kata tadi. Seolah-olah mereka nak menafikan kewujudan Tuhan. Seolah-olah macam mereka nak menafikan kewujudan Tuhan. Dan bila Imam Ghazali kata seolah-olah tu, dia macam nak kasih hint lah. Ni sebenarnya dia nak nafikan kewujudan Tuhan. Melawan tauhid. Melawan tauhid, membawa kesyirikan. Dan salah satu bentuk syirik adalah penafian kewujudan Tuhan terus. Jadi dia lebih kepada pantheism. Ya. Betul, saya setuju. Taruk Maktu kata ya. Okey, dah pukul 11 ni. 2 jam. Saya cukup kita berhenti di sini, insya-Allah. Bagi yang mungkin susah nak faham, boleh tengok lagi. Dan boleh mungkin tanya soalan dalam sesi live yang akan datang. Saya akan sambung daripada muka surat yang mana saya berhenti tadi. InsyaAllah semoga bermanfaat. Semoga kita mengambil pengajaran dan jauhkan diri kita daripada fitnah batiniyah yang masih ada dan masih aktif di tanah Melayu. Kami ada program yang kami akan buat sedang kalam, sebuah program yang bertajuk Dasar Kepercayaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Helmi Marjunid, mana dia adalah penterjemah kepada kitab itu sendiri. Dalam masa yang sama, dia akan menjadi pensyarah kepada kitab ini. Okay. Kitab yang ditulis oleh Syekh Sa'id Fudah, Muqaddimatul I'tiqad. Maka bagi siapa yang berminat, boleh ikutlah cara baca mana untuk mendaftar, insyaAllah. Ramai-ramaikan majlis, sokong kami kalau merasakan bahawa konten yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk umat, maka berikan sokongan, join our program, sampaikan, share kepada orang lain. Semoga orang lain juga dapat manfaat, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup di sini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.